Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ready dah kah? Dah okey kah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ready, insyaAllah. Ustaz, kita dah sampai Asmaul Husna yang ikhtiar yang ketiga bulan lepas, iaitu At-Tawwab Bir-Rahim. Hari ini insyaAllah kita masuk Al-Wasi'ul Halim. Betul Ustaz? Dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Saya minggu lepas, bulan lepas saya sebut sama ada kita nak saya tengok dulu pada ayat-ayat yang lain. Boleh Ustaz? Kalau kata macam ada poin yang baru saya jumpa, maksudnya tidak redundant dengan yang kita kupas sebelum ni. Boleh. Lagi Tawwabur Rahim hari ni. Boleh ke tuan sekalian? Boleh Ustaz. Boleh, Okey. kisah macam mana pun ikut Ustaz. Okey Pak Ustaz, silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Kak Liza memulakan majlis pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tuan-puan sekalian minta maaf saya lewat pada pagi ini tuan-puan sekalian sebab saya kena assist saya punya parents pergi ke klinik untuk nak buat check up, ambil darah tadi tuan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah dah settle dan saya dah minta isteri saya pula take over sebab dia pergi ke klinik isteri saya. Jadi tuan-puan sekalian, jadi saya kena assist ke klinik dulu dan barulah isteri saya take over dekat sana dan mereka akan pulanglah ke rumah mereka di Port Dickson selepas itu. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita diizinkan oleh Allah berjumpa, kita bertemu untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita pada iqtiran At-Tawwab Bir-Rahim, iaitu sifat Allah yang Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani, sangat sayang kepada hamba-hamba dia. Jadi tuan-puan sekalian, kita dah bincang pada bulan lepas pada ayat yang pertama yang menggunakan iqtiran At-Tawwabur Rahim, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa tuan-puan sekalian, yang cerita pasal Nabi Adam alaihi salam tu? 37 Ustaz. Ayat 37, betul, ayat 37 surah Al-Baqarah. Kita ada cerita pasal taubat Nabi Adam alaihi salam. Jadi bila saya tengok lepas berakhirnya perbincangan ayat 37 Al-Baqarah tu, saya ingatkan untuk ayat-ayat lain dia akan gunakan konsep dan falsafah yang sama, tapi bila saya go through balik ayat-ayat yang lain, saya tengok tak sama. Jadi ada benda-benda lain yang kita boleh teroka berkenaan dengan iqtiran At-Tawwabur Rahim ni di ayat-ayat yang lain tuan-puan sekalian. Jadi hari ini tuan-puan sekalian, saya berhajat untuk nak sambung perbincangan Tawwabur Rahim pada ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah. Jadi kalau tuan-puan sekalian ada mushaf ataupun yang rajin barangkali tuan-puan sekalian letakkan dekat ruangan chat tersebut ayat Al-Quran yang saya maksudkan surah Al-Baqarah ayat 54. Jadi tuan-puan sekalian boleh rujuk di situlah, sama ada di ruangan chat ataupun boleh juga tuan-puan sekalian yang berada di online di Facebook mungkin boleh letak dekat ruangan komen untuk sama-sama boleh merujuk ayat tersebut dan tengok secara berdepanlah ayat tersebut. Takut bila saya duk cerita ayat ni tuan-puan sekalian duk sekadar imajinasi, dia kadang-kadang tak dapat. Dia kena tengok ayat tu sendiri. Okay, surah Al-Baqarah ayat 54. Boleh tuan-puan sekalian tak panjang sangat mukadimah pagi ni. Saya nak terus sebab nak manfaatkan masa 1 jam setengah yang ada ni tuan-puan sekalian. Boleh takut setengah-setengah kuliah ni kadang-kadang dia suka ice breaking tu lama sikit. Saya kurang suka, saya tak suka sangat ice breaking lama-lama. Sebab dia macam makan masa. Jadi saya nak terus masuk topik. Boleh Okey. Baik tuan-puan sekalian. Dah jumpa. Okey, terima kasih pada Puan Syairah Faiz yang telah pastekan dekat ruangan komen.
dekat Facebook saya tak sempat nak monitor lah. Jadi kalau siapa-siapa mungkin Ada letak Ustaz. okey, Kat Facebook Kak letak. Liza ataupun Kak Syida kalau perasan kok ada orang tanya soalan di Facebook, mungkin boleh shout out juga dekat sini lah. Sebab saya mungkin tak sempat nak monitor di Facebook. Okey, baik tuan-puan sekalian, tak nak buang masa. Seperti biasa kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah surah Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Terjemahan, dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiayai diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Baik, ayat ni saya tak pasti tuan-puan sekalian familiar ataupun tidak, tapi mungkin akan ada beberapa isu dalam ayat ni yang tuan-puan sekalian mungkin akan puzzle sekejap ataupun rasa macam terkeliru apabila dialog ini disebutkan oleh Nabi Musa AS. Dan kalau saya boleh baca fikiran tuan-puan sekalian, antara yang mungkin tuan-puan sekalian mungkin akan tertangkap perhatian bila membaca ayat ini, iaitu Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk bunuh diri. Betul? Ada satu statement dalam ayat ni yang Nabi Musa sebut kepada kaum dia, bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Jadi untuk perbincangan dan perbahasan panjang mengenai ayat tu kita bincang sekali lagi. Jadi tuan-puan sekalian, at least kita dapat sedikit gambaran lah berkenaan dengan ayat 54 surah Al-Baqarah. Baik tuan-puan sekalian, seperti yang tuan-puan sekalian sudah sedia kala maklum, ayat 54 ni tuan-puan sekalian dia datang setelah ada ayat-ayat sebelumnya bercerita pasal apabila Nabi Musa AS dia balik daripada Lembah Tua buat kali yang kedua. Sebab Nabi Musa ni panjat Lembah Tua tuan-puan sekalian 2 kali. Untuk maklumatlah, 2 kali. Kali pertama adalah sewaktu Nabi Musa dilantik sebagai Rasul. Dan yang kali kedua tuan-puan sekalian Nabi Musa panjat sekali lagi Lembah Tua untuk mengambil apa? Untuk apa? Taurat. Kan? Untuk mengambil Taurat tuan-puan sekalian, dan total Nabi Musa belajar Taurat dengan Allah tuan-puan sekalian adalah 40 hari 40 malam. Maksudnya 40 hari 40 malam lah tuan-puan sekalian Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel bersama-sama dengan siapa? Nabi Harun AS. Jadi Nabi Harun AS dia jagalah Bani Israel pada waktu itu. Dan sepanjang pemergian Nabi Musa AS untuk mendapatkan Taurat, pada waktu itulah berlakunya perkara syirik yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan tuan-puan sekalian, saya boleh tengok apa yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu antara perkara syirik yang mereka lakukan adalah mereka menyembah patung anak lembu. Dan cerita dia panjang tuan-puan sekalian. Mungkin tuan-puan sekalian mungkin pernah dengar tadabbur surah Al-Baqarah saya dulu-dulu. Saya pernah sebut tuan-puan sekalian bagaimana terjadinya patung anak lembu tu. Iaitu siapa yang buat tuan-puan sekalian? Siapakah yang telah menjadikan ataupun yang telah membuat patung anak lembu tu? Ingat lagi tak? Yes, betul Puan Syafini Romli. Iaitulah Samiri. Tuan-puan sekalian kena jelas sebab hari ini ada juga yang masih terkeliru. Saya jumpa ada beberapa orang tuan-puan sekalian yang beranggapan nama patung tu Samiri. Nama patung anak lembu tu dinamakan Samiri. Bukan patung Samiri tu nama anak patung lembu tu Samiri. Tapi yang buat tuan-puan sekalian yang telah menggubal, bukan mengubah. Apa tu istilah tu? Yang telah mengukir, yang telah mengukir sehingga menjadi anak patung lembu tu adalah Samiri lah. Samiri tu nama orang. Untuk makluman, Samiri tu adalah salah seorang daripada Bani Israel. Dan daripada apakah patung anak lembu ni tuan-puan sekalian dibuat? Dilakukan ataupun dibuat, diukir daripada emas tuan-puan sekalian yang telah ditenggelamkan. Maksudnya dia orang kutip balik emas-emas bila mana Firaun. Dia Firaun kan masa tu tuan-puan sekalian kan dia tenggelam dekat Laut Merah. Dan pada waktu itu timbullah segala harta-harta Firaun pada waktu itu. Punyalah nak bagi tahu masa nak kejar Nabi Musa pun dia orang bawa harta. Punya tak tahu nak letak mana harta dia orang ni tuan-puan sekalian. Emas pun turut dibawa masa nak kejar Nabi Musa AS. Maka bila emas itu timbul tuan-puan sekalian dikutip oleh Bani Israel,
maka dicairkan pada waktu itu emas, maka dibentuklah sehingga menjadi patung anak lembu. Jadi ketahuilah emas itu datang daripada Firaun dan konco-konconya pada sebelum itu, pada peristiwa tenggelamnya Firaun dekat Laut Merah. Jadi bila tuan-puan sekalian, bukan Bani Israel bawa, dia adalah Firaun yang punya emas yang telah dikutip sewaktu itu. Pelik sebenarnya kalau Bani Israel ni ada emas pada waktu itu, Puan Kak Alina, sebab diorang inilah kaum yang tertindas di Mesir. Jadi kekayaan seperti emas itu hanya ada diperolehi oleh Firaun pada waktu itu. Jadi apabila diorang sampai, saya rasa kalau emas mereka, satu lagi logik, kalau itu emas mereka, nescaya dia tidak akan mencairkan. Pastilah benda itu akan disimpan seperti mana mereka membawa ke tempat baru. Kalau katakan itu adalah Bani Israel punyalah. Tetapi saya dimaklumkan dan setakat saya terbaca, dia adalah harta ataupun emas yang dibawa oleh Firaun. Masa Firaun tenggelam, maka timbul emas-emas itu mereka kutip. Okey, wallahu alam, itu setakat yang saya bacalah Kak Alina. Tapi asasnya datang daripada emas. Diorang cairkan emas dan mereka membuat patung anak lembu tu daripada emas. Sorry, bukan mereka lah, Samiri yang mengukir sehingga jadi patung anak lembu. Dan bayangkan tuan-puan sekalian, pada waktu itu Nabi Musa sudah amanahkan Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Maksudnya bukan sekadar menjaga in terms of orang kata apa, menjaga in terms of sekadar tengok dia orang ni makan ke tidak, minum ke tidak begitu. Tapi yang lagi besar adalah menjaga akidah Bani Israel pada waktu itu. Menjaga akidah. Tapi alangkah terkejutnya Nabi Musa AS bila mana dia balik daripada mengambil Taurat 40 hari 40 malam, maka tuan-puan sekalian didapati kaumnya sudah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah patung anak lembu tadilah. Dan bayangkan tuan-puan sekalian, apabila ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu sembah patung anak lembu ni? Kan, kalau ikutkan bukankah sudah aku jelaskan siapa Tuhan kamu yang sebenar? Kenapa kamu masih lagi menyembah patung anak lembu? Dan surprisingly tuan-puan sekalian, dengan hanya isu-isu kecil yang melibatkan patung anak lembu itu, sudah menyebabkan mereka takjub sehingga merasakan macam inilah Tuhan kita yang sebenar. Tuan-puan sekalian tahu tak apa sebab mereka sanggup untuk menyembah patung anak lembu pada waktu itu? Sebab dikatakan dalam setengah riwayat, pada waktu itu patung anak lembu itu mengeluarkan bunyi-bunyi apabila mereka berdoa kepada patung tersebut. Maksudnya bila mereka menghadap patung itu, mereka menyatakan hajat, mereka berdoa kepada menyatakan hajat dan berdoa di hadapan patung anak lembu itu, maka tiba-tiba patung anak lembu itu mengeluarkan bunyi. Dan dikatakan bunyi-bunyi itu seolah-olah mendengar hasrat mereka dan respon kepada hasrat mereka itu. Dan tuan-puan sekalian tahu tak, bunyi itu bukan datang daripada memang emas itu yang berbunyi, bukan sebab patung anak lembu itu berbunyi. Tapi rupa-rupanya bunyi itu datang daripada tiupan angin, sebab macam biasalah tuan-puan sekalian, apabila diukir maka akan ada lubang-lubang yang tertentu. Macam biasalah, contoh macam kita nak ukir, bayangkan patung anak lembu, mesti akan ada lubang-lubang yang mereka tak berjaya nak tampat. So akan ada lubang-lubang di dekat ukiran yang mereka buat. Maka bila angin bertiup pada waktu itu mengenai rongga-rongga ataupun lubang-lubang tersebut, maka menghasilkan bunyi. Betul Puan Zaimun, dia macam ada defect lah. Tapi Allah Alam defect tidak. Tapi lebih kepada adalah rongga-rongga yang ada pada waktu itu, apabila angin bertiup melalui kawasan rongga-rongga yang ada, maka mengeluarkan bunyi pada waktu itu. Tapi bayangkan pada waktu itu, mereka tidak boleh come to that sense, tidak berjaya untuk nak membuat kesimpulan itu, terus mengatakan, oh, patung anak lembu ni dengar hasrat kita. Dia respon di setiap permintaan doa-doa kita. Nampak tak? Dengan semudah itu, dengan sesimpel itu, mereka memalingkan akidah mereka kepada patung anak lembu. Okey, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni tuan-puan sekalian? Hari ini, tuan-puan sekalian, we should acknowledge, kita kena akui bahawasanya perkara-perkara yang merosakkan akidah tak semuanya datang dalam bentuk yang big things, benda-benda yang besar. Ada kalanya small things, betul kita tidak bahasa Inggeris ni, small big, boleh dah tu kan? Ada ketika small thing, perkara-perkara kecil-kecil ni tuan-puan sekalian, itulah yang telah mengganggu gugat dan telah merosakkan akidah kita. Akidah seseorang manusia ni rosak bukan dia terus rosak hilang terus. Tapi dia berjaya dilonggarkan dengan perkara-perkara kecil.
dilonggarkan dengan perkara-perkara kecil. Kalau kita nak reflectkan pada keadaan kita di akhir zaman ni tuan-puan sekalian, betul tak? Kadang-kadang yang telah menyebabkan akidah kita longgar bukan disebabkan ada orang yang membawa idea yang totally bertentangan dengan akidah pun. Tapi dia datang dalam bentuk talbis iblis. Dalam keadaan manusia apabila melihat itu dia merasakan macam tak salah. Tapi dengan dia mengiyakan, menormalisasikan perkara-perkara kecil sebegitu, maka dia mula rasa macam jauh daripada Allah, sedikit demi sedikit. Contoh macam dalam bab amalan, tuan-puan sekalian tak? Dalam bab amalan dia rasakan macam, boleh buat ni, rasanya okey kot. Dia normalisasikan amalan-amalan ikut suka. Dan secara sedikit demi sedikit, tuan-puan sekalian, dia melonggarkan kebergantungan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan di situlah akidah mereka mula longgar sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab mula merasakan apa yang kita cernakan di fikiran, apa yang kita boleh tengok daripada orang-orang yang kita kagum, kita follow je lah. Tanpa perlu kembali pun kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara solid, secara sepakat. Jadi mereka lebih teruja melihat sosok tubuh yang mereka duk kagum, sosok tubuh yang mereka taksub, maka mereka lebih seronok mengikuti benda itu. Kan? Kadang-kadang dia bermula dengan sikit-sikit je, tetapi last sekali dia mula jadi taksub, sehingga mendewakan, sehingga mensucikan orang-orang yang ditaksub. Minta maaf sebut lah tuan-puan sekalian. Yelah, isu ni quite sensitif, tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, kebenaran tidak diukur dengan melihat sosok tubuh yang mungkin barangkali kita tengok dia macam tidak ada cacat cela, keterampilannya Masya Allah luar biasa. Kebenaran bukan diukur di situ. Okay, kebenaran bukan diukur di situ. Tambah-tambah tuan-puan sekalian, sangatlah perlu kita berhati-hati apabila ramai sudah memberikan red alert kepada figura-figura sebegitu. Saya sangat harapkan tuan-puan sekalian follow this issue yang berada saya dua ni tuan-puan sekalian. Saya nak kita sama-sama tidak terperangkap dengan permainan menang pada keterampilan tetapi dia tidak benar pada penyampaian dan pengucapan. Hari ini orang nak berdusta atas nama Nabi ni tuan-puan sekalian, dia sekadar tampakkan diri dia macam perwatakan dan keterampilan Nabi kononnya, lalu klaim apa yang disampaikan itu semua betul. Sedangkan apa yang disampaikan itu jauh daripada kebenaran dan tidak bersandar pun kepada sunnah ataupun kepada asas ilmu yang sahih. Jadi perlulah, sebab nak mendekati hari yang dikatakan untuk kita mengingati Maulidur Rasul, maka perlulah lagi kita berhati-hati dalam situasi di akhir zaman ni. Ramai sangat yang klaim kononnya mereka lah yang terpaling sunnah. Ramai yang sangat klaim mereka itulah yang terpaling keturunan Nabi. Jadi disebabkan ketaksuban, orang dah tak pandang dah benar tu. Orang cuma nampak asal dia tu dah klaim macam tu, betul lah kot. Hati-hati. Saya harapkan tuan-puan sekalian follow lah isu Sari 2 ni. Saya tak nak sebut sebab saya takut mungkin saya juga tersilap atas faktor saya punya kekangan kajian saya sendiri. Tapi sudah ada banyak red alert, maka kita kena, tahu tak red alert? Maksudnya ada banyak, so dia bukan red alert, istilah dia red flag. Red alert pula, itu nama game. Okay, so red flag, maksudnya dah ada banyak sangat peringatan-peringatan daripada orang ramai, so berhati-hati. Jadi tuan-puan sekalian berhati-hatilah kita, supaya tidak terjebak dengan fitnah di akhir zaman yang makin rencam dan makin bijak untuk memerangkap manusia pada akhir zaman. Okey, baik, sambung. Jadi, tuan-puan sekalian, saya ulang balik kesimpulan saya tadi, maksudnya ada je benda-benda kecil. Dia tak semestinya datang benda yang betul-betul khalif, bertentangan, tapi small things. Tapi dia rosak sedikit demi sedikit kita punya akidah. Okey, jadi tuan-puan sekalian kembali, apabila Nabi Musa balik, tuan-puan sekalian pada waktu itu, dan adalah cerita dalam setengah riwayat mengatakan, bila Nabi Musa tengok kaumnya sudah menyembah patung anak lembu pada waktu itu, Nabi Musa tak cari Bani Israel dulu. Tapi Nabi Musa mencari siapa? Nabi Harun dulu. Dan pada waktu itu adalah peristiwa yang tuan-puan sekalian juga maklum, pada waktu itu Nabi Musa pegang janggut Harun alaihissalam. Kan dia pegang janggut Nabi Harun, tanda marah, kau buat apa sepanjang ketiadaan aku ni? Kan, sebab siapa yang tak geram? Sebab Nabi Musa beranggapan dosa syirik tu adalah dosa yang teramat besar. Dan dosa syirik ini adalah perkara yang tidak boleh tolerate. Sebab kita jangan nampak, apa garang sangat Musa ni pegang saudara kandung dia sendiri dengan cara macam tu. Tapi bagi saya dia tidak nampak isu dari sudut kasar. Bagi saya nampak isu yang lebih besar daripadanya adalah
tentang keseriusan kita melihat isu-isu syirik. Kan? Perkara yang kita tidak boleh ambil mudah. Perkara yang kita tidak boleh kata tak apalah, dia orang Sayur, dia macam dalam perjalanan mencari. Tak boleh. Kita kena beranggapan isu tauhid, isu akidah ni adalah isu yang serius. Bahkan Allah sendiri, tuan-puan sekalian, apabila berbicara tentang isu akidah, isu tauhid, Allah sendiri pun menggambarkan situasinya serius. Tidak boleh kita ambil mudah. Masakan Nabi Musa sendiri, tuan-puan sekalian, masa kali pertama Allah perdengarkan suaranya, tapi suara jangan faham suara macam suara kita. Tapi bila Allah menyebutkan ya Musa inni ana rabbuka. Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhan kamu. Dekat lembah Tua kali pertama kan. Bayangkan tu puaskan, ada tak Allah kata, tak apa Musa, kau tengah letih, ambil nafas dulu, kau dah tenang, okey kau dah ready. Ya Musa inni ana rabbuka. Allah tak ada bagi masa kat Nabi Musa untuk fikir lama-lama. Allah datang dengan nada yang sangat serius, dan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah you have no time, you have to admit it right now. Kamu tak ada masa banyak, kau kena akui sekarang. Sebab suara yang kau dengar sekarang ni, wahai Musa, adalah suara yang memang datang daripada Tuhan kamu. Serius. Ada Allah bagi Nabi Musa lain perasaan? Tak ada. Sebab itu Nabi Musa juga terkesan dengan konsep tauhid itu serius, perkara yang serius, maka Nabi Musa dia tunjukkan keseriusannya dengan mencari Nabi Harun pada waktu itu. Memegang janggut Nabi Harun. Okey, to cut it short. Sebab saya ada poin yang lagi besar dan lagi best untuk dikongsikan dalam ayat ni. Tapi mungkin ada yang tak tahu, sebab tu saya ambil masa sikit untuk kongsi. Macam ada setengah-setengah ni mungkin dah banyak belajar, dia tahu dah kisah-kisah ni. Okey, baik. Jadi dalam ayat 54 surah Al-Baqarah ni tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian zoom in, first kali Nabi Musa bagi tahu, ya qaumi, bayangkan dalam keadaan marah. Tapi Nabi Musa tidak menggugurkan kesantunannya dalam menyantuni mad'u dia. Bayangkan kalau ada orang tengah marah tuan-puan sekalian, kadang-kadang kesantunan nak berhadapan dengan mad'u dah tak ada lah. Tapi Nabi Musa mengekal kesantunan dengan tanda apa? Dengan kita nampak apa kat sini? Ya qaumi. Disebut dalam perkataan ya qaumi, wahai kaumku. Jadi ini menandakan Nabi Musa tidak menjadikan marah itu sebagai tiket untuk nak jerkah mad'u dia. Marah macam mana pun kita kepada kita punya mad'u tidak menjadikan kita ada ruang untuk kita berlaku kasar dengan mereka. Sebab tu antara ciri-ciri ibadur rahman macam mana tuan-puan sekalian? Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bila berhadapan dengan orang jahil, tidaklah dijerkah, tidaklah dinaikkan suara, tapi qalu salam, mengatakan dengan perkataan yang sejahtera. Nabi Musa juga menunjukkan dia berkomunikasi dengan kaumnya dengan perkataan yang sejahtera. Innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah menganiayai diri kalian sendiri. Jadi Nabi Musa bagi tahu apa yang kau buat sekarang ni adalah pilihan kamu sendiri. Kamu tak boleh nak salahkan Samiri. Samiri just create some idea. Patutnya kamu yang sudah ada akidah, ada pegangan, tak perlulah termakan dengan Samiri. Dan good things about Bani Israel ini, tuan-puan sekalian, Allah tak rakamkan pun pada waktu ini Bani Israel angkat jari, tuding jari dekat Samiri pada waktu. Kita hari ini kadang-kadang something bad happen to us, kita always seek people punya mistake. Kita nak cari salah orang. Suka nak tuding jari dekat orang lain. Dan tuan-puan sekalian bayangkan, untuk makluman, ayat 54 ni adalah ayat kemudian datang. Ada ayat lagi sebelumnya yang datang terlebih dahulu sebelum Nabi Musa menyatakan dialog ayat 54 ni. Jadi tuan-puan sekalian kalau nak tahu, boleh ke saya share screen? Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Kalau tuan-puan sekalian nak tahu, sebelum ayat 54 ni, sebelum ayat 54 surah Al-Baqarah ni, surah Al-A'raf menurut para ahli tafsir, menurut mufassir, ayat 149 Al-A'raf ni datang dulu. Sebelum ayat 54 surah Al-Baqarah. So 54 Al-Baqarah tu kemudian lagi. Skrip tu, dialog tu kemudian. Maksudnya ayat 149 ni datang dulu, bos dialog ayat 54 surah Al-Baqarah. Okay, kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka menyesal akan apa yang mereka lakukan dan mengetahui bahawa mereka telah sesat. Maksudnya apa? Maksudnya Bani Israel, the moment baliknya Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan yang marah, ataupun sekali disebut dalam ayat selepas itu, Nabi Musa dalam keadaan marah,
Dia orang ni sedar, tuan-puan sekalian, dia orang ada buat salah. Dia orang sedar yang mereka ada buat salah. Mengetahui bahawa mereka telah sesat. Maksudnya mereka tahu mereka telah berlaku sesat pada waktu itu. So bila dia, dalam ayat 149 dia bagi tahu mereka sedar diri mereka ada buat salah, maka ayat 54 surah Al-Baqarah tadi bagi tahu, Nabi Musa bagi tahu, apa yang kau buat sekarang ni adalah sesuatu yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Dan dalam Al-Quran Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, dia tak tuding jari pada orang lain. Dia boleh je nak kata Samiri punya punca lah ni. Kan boleh tak tuan-puan sekalian? Kalau kita mungkin kat tempat depa masa tu, kita mungkin kata Samiri punya pasal lah ni. Kan? Tapi dia orang tak blame. So di saat kita tahu Bani Israel ini adalah satu puak yang degil, tapi dia tidak digambarkan menyalahkan Samiri. Walaupun adalah kata setengah-setengah bunyi itu mengatakan ada yang menyalahkan Samiri tuan-puan sekalian, tapi maksudnya at least betul Puan Nur Razak, at least dia mengaku salah. Dia mengaku salah tu tuan-puan sekalian. Okey, so the moment dia mengaku salah, Nabi Musa pun bagi tahu semua itu datang daripada pilihan kamu sendiri, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Maka Allah sebut dalam ayat 54 ini, apa yang telah menyebabkan mereka itu dikatakan menzalimi diri mereka sendiri? Sebab bittikhadikumul ajl. Sebab mereka ini bittikhadikum bermaksud mereka mengambil al-ajl. Mana al-ajl? Apa maksud al-ajl? Al-ajl ini kalau ikut secara bahasa bermaksud sesuatu yang instant. Instant, macam Maggi tu, tuan-tuan sekalian, instant ni, instant, benda yang segera. Al-ajl. Sebab itu disebut dalam hadis, al-ajalatu minasyaitan. Tuan-tuan sekalian dengar hadis ni? Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Al-ajalah bermaksud tergesa-gesa, terburu-buru. So ajal ataupun al-ajalah bermaksud terburu-buru ataupun instant. Sebab itu juga ada satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad bagi tahu kepada orang yang terlalu mendesak Nabi, yang selalu dan terlalu mendesak Nabi, suruh minta Nabi ni tanda tangan je doa dekat Allah. Kau ni kan Rasul. Kau ni kan pesuruh Allah. Kita ni berhempas pulas mempertahankan agama. Di saat kamu ada kelebihan, kau tadah tangan doa kat Tuhan, Tuhan akan makbulkan doa kamu, wahai Rasulullah. Doalah dekat Allah supaya kami diberikan kemenangan. Kenapa kami nak kena menghadap segala macam tuhmahan, segala macam susah untuk berdakwah ni ataupun untuk memperjuangkan agama ni? Doa je dekat Allah, senang cerita. Lalu pada waktu itu dan setengah riwayat mengatakan tuan-puan sekalian, Nabi Muhammad menegur sikap orang yang suruh Nabi berdoa itu dengan satu gelaran, antum musta'jilun. Kamu adalah orang-orang yang suka nakkan sesuatu hasil secara instan. Secara nak cepat je berlaku. Jadi Allah menisbahkan perbuatan Bani Israel menyembah patung anak lembu itu ibarat macam mereka mengambil benda-benda yang instan. Benda-benda yang instan, benda-benda yang segera. Kenapa dikatakan sembah patung anak lembu itu instan tuan-puan sekalian? Sebab ingat lagi tak kenapa dia orang, apa reason mereka sembah patung anak lembu tu? Sebab dengan bunyi tadi kan. Sebab kalau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengar tak ada suara yang respon pada doa kita? Tak ada. Jadi di saat mereka berdoa kepada patung anak lembu, tiba-tiba terhasilkan suara seolah-olah macam siulan, diorang rasa impress dengan benda tu. Dia rasa macam, better ni lagi daripada sembah Allah yang disuruh oleh Nabi Musa. Kita sebut apa, at least ada juga bunyi yang keluar. Jadi disebabkan, rupa-rupanya Allah nak tegur sikap manusia sejak dulu lagi. Manusia yang suka kalau berdoa kepada Allah, dia always nak instant, dia nak cepat, dia nak ada respon cepat. Walaupun bunyi respon itu hanya datang dalam bentuk ataupun dalam keadaan yang sangat-sangat simple. Hanya dengar ada bunyi siulan pun dah rasa macam wah gitu kan. Sebab itu sikap manusia. Dia nak immediate result. Betul Puan Nur Razak. Dia nak immediate result. Dia nak result yang cepat. Okey, sebab itu Allah menggunakan istilah bittikhadikumul ajl dekat sini. Walaupun kita tahu yang dimaksudkan adalah menyembah patung anak lembu. Tapi linguistically, secara bahasa, mengambil benda yang instant. Tuan-puan sekalian, selain daripada menyembah patung anak lembu, ada lagi tak benda-benda yang kita consider sebagai instant? Contoh, bab berdoa tadi kita dah bincang. Ada lagi tak benda-benda yang instant yang lain? Ada contoh? Bukan Maggi ni segera tu tak termasuklah dalam ayat ni tuan-puan sekalian. Yang saya maksudkan contoh seperti ada manusia yang bila mana nak beriman kepada Allah, dia suka tengok benda-benda yang macam ni. Contoh, kalau tak ada benda-benda yang ajaib berlaku, maka tu tak benar kot.
Yes, Puan Syafini. Dan Puan Rosmah tu pun apa yang Puan Rosmah sebutkan tu pun betul. Iaitu dia suka sesuatu yang ajaib ataupun perkara-perkara yang miracle, magical. So kalau ada benda tu, barulah tandanya kita rasa apa yang kita nak percaya ni benda yang betul. Kan? Sebab itulah tuan-puan sekalian, disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, kan mereka tak akan beriman kepada Rasulullah hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga Rasulullah itu menunjukkan bayinah depan mata mereka. Bayinah itu kata mufassir merujuk kepada mukjizat. Mana mukjizat kamu wahai Muhammad? Kalau kamu boleh tunjukkan something yang magical, miracle, then you are truly a prophet of Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah kamu ini adalah Rasulullah. Kan Rasulullah. Jadi melihat sesuatu yang miracle berlaku dalam kehidupan beragama ini juga adalah penyakit-penyakit instan yang ada dekat dalam kalangan masyarakat yang dikatakan beragama. Kan? Berdoa pun nak cepat, kalau nak beriman pun nak kena mencagarkan kebenaran keajaiban baru kita nak beriman kepada Allah. Kan? Tidak ada elemen sami'na wa ata'na dijadikan sebagai keutamaan dalam keimanan dan ketaatan. Okay? Jadi tak boleh kita meletakkan ajaib perkara yang miracle ni sebagai asas keimanan. Kan? Sebab hakikatnya kalau kita di akhir zaman ni, Al-Quran tu sendiri adalah mukjizat. Kan? Sebab itu dalam surah Al-Bayyinah tu juga sambungan, di saat mereka minta mukjizat, Allah kata, kan kau dah tengok mukjizat tu? Mukjizat tu main mana? Rasulun minallah. Rasul tu sendiri adalah mukjizat untuk kamu. Liyatslu suhufan mutahharah, yang membaca kitab Al-Quran yang suci. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang sepatutnya melemahkan manusia yang merasakan diri mereka itu sebagai hamba yang lemah dan perlunya memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah gambaranlah. Okey, kembali. Jadi bila dikatakan fatubu ila bittikhadikumul ijl, ada banyak lagi lah tuan-puan sekalian, mungkin tuan-puan sekalian boleh kembangkan lagi apa itu al-ijl. Sebab itu bukan fokus utama kita. Tapi okey, now come the best part. Iaitu fatubu ila barikum. Maka Nabi Musa meminta kepada kaum dia, seperti mana kamu suka kepada benda-benda yang segera, maka dengan segera juga aku nak minta kamu tubu ila barikum. Sebab ada fa dekat sini kan? Kan? Ada fa dekat situ. Maka dengan segeralah tubu ila barikum. Segeralah bertaubat kepada ila barikum. Yang ni best. Yang ni best tuan-puan sekalian. Okay? Dikatakan bertaubatlah kepada Tuhan. Kita baca terjemahan macam tu. Tapi fatubu ila barikum maksudnya apa? Tuhan tu kenapa disebut dalam sebutan bari'ikum? Sedangkan boleh je disebut fatubu ila rabbikum. Bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Itu lebih tepat untuk menyebut Tuhan kamu. Tapi kenapa bari'ikum? Tuan-puan sekalian pernah dengar tak hari ni ada orang membiasakan bila sebut je sesuatu benda yang terjadi dalam kehidupan dia, dia akan sebut Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Pernah dengar kan? Ada orang yang membiasakan mulut dia menyebut nama Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, saya nak perbetulkan juga. Hari ini ada orang yang terlalu excited bila dengar ada orang sebut Allahumma barik, Allahumma barik ni. Dia pun sebut dengan selambanya Allahumma barik. Dia bukan huruf kaf ya, dia huruf hamzah ni, hamzah ni. Yang dimaksudkan oleh orang yang menyebut tu barik, bukannya barik. Kalau barik tu betul juga Allah itu maha barakah. Tapi yang dimaksudkan dalam situasi itu adalah barik. Barik bukannya barik. Okay, barik dia hamzah, tuan-puan sekalian. Okey, ma makna barik? Barik ini juga tuan-puan sekalian adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah maksud Allah itu al-barik, tuan-puan sekalian? Okey, tahu tak kita dalam Al-Quran cuma ada 2 ayat sahaja dalam Al-Quran yang Allah sebut kalimah barik. 2 ayat. Dalam ayat 54 surah Al-Baqarah ni tuan-puan sekalian, Allah sebut 2 kalilah kalimah barik itu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. So ada bari'ikum kali pertama dekat sini, bari'ikum kali kedua dekat dalam ayat yang sama. So ini ayat pertama yang terkandung kalimah bari'. Satu lagi ayat yang terkandung kalimah bari' tuan-puan sekalian, dia betul Kak Liza, iaitu dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr, iaitu dalam ayat yang ke-24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Yang ni ayat yang quite popular juga ni. Al-bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna kan. So ada satu lagi perkataan bari', itu surah Al-Hasyr ayat 24. Jadi saya duk tengoklah, dah lah sangat minimal Allah sebut kalimah bari' ni. Minimal tu maksudnya sikit lah.
Dahlah sikit Allah gunakan kalimah barik ni. Tapi mesti akan ada keseragaman pada benda-benda yang sedikit, yang limited Allah sebut ni. Dan kalau tuan-puan sekalian perasan, di antara kedua-dua surah ini tuan-puan sekalian, memang ada persamaan yang memang crystal clear. Ada satu persamaan yang memang sama Allah gunakan di kedua-dua tempat yang ada kalimah barik. Okey, nak tahu tak apa dia? Okey, tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian boleh buat satu kesimpulan in one word, apakah jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel? Satu perkataan dia. Berdasarkan ayat 24 yang tuan-puan sekalian baca tadi tu, apa jenayah mereka? Syirik kan? Mereka syirik kepada Allah. Dan tuan-puan sekalian cuba tengok Al-Hasyr. Bila Allah sebut Al-Bari, sebelum Al-Bari dinyatakan dalam ayat 24, ayat 23, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Jadi dalam ayat 23, sebelum ayat 24 ada Bari, Allah sebut ada cerita pasal orang yang syirik kepada Allah. Jadi boleh saya katakan kalimah Bari ini sangat sinonim dan dominan apabila ada cerita berkenaan dengan syirik. Jadi apa dia tuan-tuan sekalian? Apa petanda yang Allah nak sampaikan? Dan bila tuan-tuan sekalian faham this point, topik yang saya nak sampaikan berkenaan dengan Bari ni, dan kita akan faham apa itu Tawwabur Rahim di hujung tu. Okay. So this is saya punya method pembentangan lah tuan-tuan sekalian. Saya nak bagi tahu reason tuan-tuan sekalian kena tahu Tawwabur Rahim, tahu asal usul dia, kenapa tiba-tiba muncul di akhir tu, dan baru kita akan menjiwai apa itu Tawwabur Rahim. Okay, now kita dekat Bari lagi. Okay, first kali kita nak bincang terlebih dahulu, kenapa isu-isu syirik sangat sinonim dengan Allah Al-Bari. Okay, saya tak terjemah lagi kan Al-Bari itu maksudnya apa kan. Okey, antara nama lain yang dekat-dekat dengan maksud Al-Bari ni, saya bagi hint dulu, lepas itu puan cuba teka agak-agak maksudnya apa. Antara kalimah lain yang dekat-dekat dengan kalimah Bari ini adalah Khaliq. Sebab itu surah Al-Hasyr digandingkan Al-Khaliqul Bari, Al-Khaliqul Bari. So Khaliq dengan Bari maksudnya memang dekat-dekat. Maksudnya memang dekat-dekat. Tapi what make it different? Apa yang menjadikan dia berbeza? Okey. Kalau Khaliq bermaksud cipta. Contoh tuan-puan sekalian, bila kita buat satu prototype, mungkin engineer sebagai contoh, saya pun baru baca berita tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian tahu tak tower apa tu yang tengah buat kat KL tu? Yang dia punya bentuk dia macam ada bersegi-bersegi tu. Tahu apa? Menara Merdeka. Apa dah nama dia? Ya, Menara Merdeka kan, tuan-puan sekalian. Yang dia tengah buat menara yang agak tinggi, ini macam nak dekat-dekat, macam nak challenge ketinggian KLCC. Tuan-puan sekalian tahu ada mercutan dia yang ada dekat KL sekarang. Macam tu. Saya tak ingat apa benda nama dia, tapi tak tahu. Ada satu menara yang macam dia macam bersegi sikit-sikit. Dia tak straight, tak bulat macam tu. TRX lebih kurang kot. Saya rasa TRX kot. TRX. Tuan-puan sekalian tengok ada dokumentari tuan-puan sekalian yang dilakukan, dan tiba-tiba dokumentari itu telah menyebabkan engineer menara itu marah. Apa sebab dia? Banyak pula pendapat, ada Sheikh Motorola lah, TRX, tapi saya tak tahu pasti. Okey, tapi tuan-puan sekalian tahu kan menara yang dia pelik-pelik sikit tu, dia tidak straight macam tu, dia macam ada bersegi-segi sikit tuan-puan sekalian dia punya menara tu. So dokumentari itu, kenapa engineer marah? Sebab apabila dokumentari itu dilakukan tuan-puan sekalian, dibuat, tak ada satu kredit pun diberikan kepada engineer. Bayangkan tuan-puan sekalian, ya PNB 118 kot. Ya, okay, betul. Okey. So bayangkan patutnya perlulah diberikan kredit kepada engineer yang telah berhempas pulas memikirkan macam mana want to make the idea happen. Mestilah kena ukur kekuatan besi macam mana untuk tampung, konkrit macam mana nak kena tampung. Semua tu engineer yang buat. Tapi bayangkan dalam dokumentari itu tak ada satu hapak pun, tak ada satu habuk pun tuan-puan sekalian diletakkan kredit pada engineer. Marahlah. Engineer memang sangat-sangat marah. Sebab dia consider without mereka, tanpa diorang ni, menara ni mungkin tak akan dapat direalisasikan. Gitu. Tanpa mereka. So, engineer ni tugas dia apa tuan-puan sekalian? Basically apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk, sebab arkitek dia orang design macam mana bangunan tu akan jadi. Tapi kalau engineer, dia akan make sure apa yang diimpikan oleh arkitek tu akan terjadi. Arkitek just buat sesuatu apa yang output akan terhasil. Tapi engineer akan menjadikan benda tu reality.
So dia akan ukur lah tuan-puan sekalian, sebab tu ada civil engineer, tuan-puan sekalian akan ukur bahan apa nak guna, kualiti bahan macam mana nak guna, kan? Jadi diorang ni tuan-puan sekalian adalah orang yang sedang melakukan khalq, penciptaan. Betul tak? Diorang ni adalah terlibat dengan penciptaan tuan-puan sekalian. Penciptaan tu diorang yang buatlah tuan-puan sekalian. Mungkin rangka tu adalah diorang yang menciptakan. Ataupun design tu, apa yang bahan-bahan tu semua diorang yang menciptakan. Tetapi tuan-puan sekalian, the moment untuk make up terakhir mungkin arkitek yang akan buatlah, nak cat colour apa, warna apa nak buat. Lalu tuan-puan sekalian, benda itu boleh dikatakan sebagai barik. Maksudnya kita boleh katakan proses penciptaan khalq. Tetapi kalau benda tu diadakan sampai jadi benda tu, maka itu adalah barik. Jadi faham tak? Mencipta dan mengadakan. Mencipta khalq, barik mengadakan benda tu. Faham tak? Faham? Maksudnya benda tu, kalau dalam bahasa lain, to make something become reality. Faham tak? Engineer tak menjadikan benda tu reality as it be lagi. Dia orang cuma membina rangka je. Macam proses untuk menjadi ada tu. Dia orang just build ataupun membina benda tu. Kan? Tapi barik dia macam reality kan benda tu. Dengan persembahan yang sudah sempurna. Dia macam mengadakan. Gitu. Itulah barik. Sebab tu hari ni asal ada ketentuan je berlaku tuan-puan sekalian, Allahumma barik. Kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan sebutan itu? Maksudnya Allah yang telah menjadikan benda tu reality. Dah faham tak? Kan? Allah yang telah menjadikan benda tu ada. Allah yang telah menjadikan benda tu reality. Kan? Asalnya benda tu tak ada tapi Allah mengadakan benda tu. Gitu. Jadi itu adalah antara seterulah Khaliq dengan Barik ni dekat-dekat, tapi lebih kalau Al-Barik ni lebih kepada benda tu jadi, benda tu ada, benda tu wujud dan benda tu reality. Dan benda tu dah berlaku dah pun. Benda tu dah berlaku. Okey. So bila mana disebutkan fatubu ila bari'ikum, maka seolah-olah bila digunakan barik dekat sini, kenapa tidak guna rabbikum dan sebagainya? Sebab seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawasanya antara sebab kamu kena bertaubat sekarang ni adalah sebab ada banyak benda yang Tuhan telah adakan kepada kamu dan telah menjadikan sesuatu yang realiti kepada kamu. That's the reason, the big reason why you should do taubah. Kenapa kamu kena taubat sekarang ni? Sebab hari ni kan kita always find reason. Kita selalu kena cari sebab. Kenapa saya kena minta maaf? Kan? Masa kita buat salah tu kita tak sedar nak kena minta maaf. Until kita jumpa one reason, oh saya rasa saya perlu minta maaf. Sebab kita dah jumpa sebab kenapa kita kena minta maaf. Betul tak betul? Jadi bila disebut oleh Allah fatubu ila barikum, barikum tu sendiri adalah sebab kenapa Bani Israel kena minta maaf. Sebab ayat sebelum ayat 54 ni tuan-puan sekalian bercerita pasal apa? Bercerita berkenaan dengan Bani Israel yang sudah banyak Allah merealisasikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Contoh, diselamatkan daripada Fir'aun. Diberikan kenikmatan makan makanan yang sangat-sangat mewah dan tak perlu berusaha keras pun. Jadi ada banyak benda yang Allah adakan untuk mereka. Di saat mereka tak ada, lalu Allah adakan benda tu. Makanan tak ada, Allah adakan makanan. Keselamatan tak ada dekat Mesir, Allah adakan keselamatan untuk mereka lintas Laut Merah sampai ke Palestin. Jadi banyak benda yang telah Allah jadikan realiti. Mungkin mereka sebelum ini ada tercipta angan-angan untuk nak ada benda tu. Tapi Allah Al-Barik telah menjadikan benda tu realiti untuk mereka. Siapa je orang-orang yang tertindas tak pernah mengimpikan, tak pernah berangan-angan untuk mendapat kebebasan. Tapi benda itu selama ini angan-angan, benda itu tercipta sekadar angan-angan. Tapi Allah Al-Barik telah merealitikan benda itu. Jadi the biggest why, kenapa kamu kena taubat kat dia sekarang ni adalah, satu sebab dosa kamu lah. Yang kedua sebab dia tu dah banyak berjasa kat kamu. Dah banyak kebaikan, dia menjadikan realiti tu, dia menjadikan ianya realiti untuk kamu. Maka taubat itu sebab itu. Jadi kalaulah hari ni tuan-puan sekalian kita rasakan sebab hari ni ada keadaan-keadaan kita always question, aku rasa aku tak buat dosa tapi kenapa aku kena taubat juga? Kenapa aku kena istighfar? Pernah tak question this kind of question? Pernah tak kita bertanya soalan macam ni? Aku rasa macam hari ni aku tak buat dosa. Tapi kenapa aku nak kena keep istighfar? Kenapa aku kena keep bangun tahajud malam-malam hari untuk bertaubat? Kan? Dalam keadaan kita rasa kalau tengok pada tingkah laku kita ni, track record kita ni, so far rasa terjaga, terpelihara daripada melakukan salah.
Tapi what is the purpose saya nak kena bertaubat dan beristighfar pada Allah? Now we have the reason. Di samping nak kena tunggu buat salah dulu baru kita nak minta ampun pada Allah, rupa-rupanya nak minta ampun pada Allah ni tak perlu tunggu buat dosa. Ada kalanya kita minta ampun kepada Allah itu asbab kerana kita nak berterima kasih dekat Tuhan, sebab Allah dah banyak menjadikan sesuatu yang tak ada pada saya sebelum ni, sekarang dah ada. Terhutang budinya saya kepada Allah, salah satunya dia sampai saya beramal soleh, tunjukkan ketaatan, salah satu cara saya nak terima kasih dekat dia adalah saya kena beristighfar. Sebab apa? Sebab bila dijadikan sesuatu kepada saya tak pasti saya sudah gunakan ke belum nikmat yang diadakan itu dengan cara yang dikehendaki olehnya. Tuan-puan sekalian rasa, tuan-puan sekalian dapat nikmat pada hari ini, tuan-puan sekalian sudah gunakan ke belum? Kata tuan sekalian lah, saya juga. Kita dah gunakan ke belum dengan apa yang dikehendaki oleh dia. Kita pun tak boleh bagi jaminan kan tuan-puan sekalian? Kan hari ni macam-macam, kita dulu tak ada sudu, tiba-tiba kita ada sudu dekat dapur tuan-puan sekalian. Tapi bukan sekadar Allah ada kan, Allah bagi kita berlebih-lebih sudu dekat dapur tu. Sampai ada sudu simpan dekat dalam almari. Kan? Tapi adakah kita sudah menggunakannya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba tengok dekat dalam kabinet rumah kita tu, berapa sudu tak guna? Contoh, kan? Dulu kita tak ada pinggan kat rumah, kita beli pinggan. Allah adakan pinggan kat rumah kita. Allah Al-Bari memberikan kita pinggan kat rumah. Tapi pinggan kat rumah tu semua guna tak, orang sekalian? Alih-alih kita nak guna pinggan plastik tu juga untuk nak potong kunyit ke apa, sayang nak guna korang letak kunyit atas-atas kita punya pinggan. Kan? Saya tahu lah tuan-puan sekalian ada benda sensitif orang-orang kat dapur ni tuan-puan sekalian. Tak boleh kita guna pinggan-pinggan mahal ni letak kunyit atas dia. So ada satu pinggan tu memang dia akan jadi mangsa untuk diletakkan kunyit yang kuning-kuning tu. So kita akan tengoklah pinggan plastik tu tuan-puan sekalian memang dia kuning sikit. Sebab kesan daripada kunyit. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, nampak tak? So adakah kita sudah menggunakannya dengan kehendak, ikut kehendak daripada dia? So rupa-rupanya beristighfar tu juga bertujuan untuk kita nak mohon ampun pada Tuhan. Sebab dia banyak adakan untuk kita, tapi aku dah gunakan ke belum dengan cara yang betul. Begitu juga Bani Israel, Allah adakan keselamatan dah. Allah adakan makanan, Allah adakan macam-macam. Tapi sudahkah mereka gunakan keselamatan itu untuk makin dekat dengan Tuhan? Sudahkah mereka gunakan keselamatan itu untuk makin menambahkan keimanan kepada Taurat? Tapi tidak. Kegunakan perkara itu untuk perkara yang sebaliknya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So pinggan tadi tu contoh sampingan je, tapi kalau rasa nak muhasabah, alhamdulillah, kan? So mulai hari ni pakat-pakat berhentilah beli pinggan tuan-puan sekalian asal gilang kawi je awak beli pinggan. Asal gilang kawi je awak beli pinggan. Tak tahu sebab apa. Kan? Padahal coklat tu okey lagi daripada pinggan. Tapi kalau gilang kawi beli pinggan tu saya kepala sikit. Apa pinggan? Kan? Okey, baik. Sambung. Okey. Jadi fatubu ila barikum. So ada banyak benda yang telah diberikan, kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu disebutkan dalam ayat tu faqtulu anfusakum. Yang ni tuan-puan sekalian yang menarik. Kan? Faqtulu anfusakum. Iaitu okey, sekarang ni lepas kau nak minta ampun pada Allah, maka yalah kau nak taubat kan? Maka cara dia macam mana? Kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Jadi tuan-puan sekalian dalam ayat ni yang mungkin kita rasa macam boleh ke bunuh diri? Kan? Bukan ke bunuh diri ni adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kenapa Nabi Musa dalam ayat ni suruh kaum dia, Bani Israel, bunuh diri? Dan tak kurang juga tuan-puan sekalian, saya pergi banyak tempat tuan-puan sekalian berkuliah, ramai sangat yang tanya soalan ni. Okey, betul. Kak Liza, iaitu memang syariat pada zaman itu untuk pada masa itu untuk bertaubat atas dosa-dosa syirik memang kena faqtulu anfusakum. Kan? Tetapi tuan-puan sekalian, nak tahu tak macam mana kaedah bunuh diri? Tuan-puan sekalian, kaedah bunuh diri yang dimaksudkan oleh Nabi Musa tu bukan dengan cara pergi dekat tebing tinggi, terjun daripada atas, mati. Kan macam tu. Bunuh diri yang dimaksudkan tuan-puan sekalian bukan membunuh diri, ambil pisau tu pergi kelar leher sendiri. Tidak. Tuan-puan sekalian bukalah tafsir berkenaan dengan ayat 64 surah Al-Baqarah ni. Memang ada pendapat yang mirip dan hampir banyak para ulama bersepakat dengan pendapat ini. Satu, tuan-puan sekalian nak tahu tak? Kesan daripada Nabi Musa suruh bunuh diri ni tuan-puan sekalian, banyak juga para ulama, Ibnu Abbas pun sebut benda yang sama, As-Saddi pun sebut benda yang sama, Qatadah pun sebut benda yang sama.
kesan daripada perintah ini, sekurang-kurangnya 70,000 orang mati selepas perintahan. Ramai tak ramai? Maksudnya berlakulah kematian 70,000 orang. 70,000 tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian jangan terkejut sangat dengan 70,000. 70,000 pada zaman tu sikit je. Bayangkan tuan-puan sekalian, Firaun dia punya kuasa ke atas Bani Israel pada waktu itu dan orang-orang Mesir. Dia punya pekerja-pekerja paria atau tak paria, istilah paria. Maksudnya pekerja-pekerja buruh. Pekerja-pekerja yang memang dikerah tuan-puan sekalian pada zaman dia orang di bawah cengkaman Firaun, ada 600,000 orang. 600,000 tahu pekerja Firaun dekat Mesir dulu tuan-puan sekalian, termasuk Bani Israel. Ramai tu. Jadi bila sebut 70,000 tu tuan-puan sekalian, kalau ikut kita dengar macam ramailah 70,000 orang mati. Tetapi tuan-puan sekalian, rupanya sikit ya 70,000 tu. Kalau nak dibandingkan, kalau contohlah kita ambil riwayat 60,000 tu tuan-puan sekalian, 600,000 tu, sebetullah tuan-puan sekalian, 70,000 tu sikit je. 70,000 tu sikit. Cuma kita nak bincang sikit, macam mana kaedah dia mati tu? Apa yang tafsir sebut tentang kaedah dia mati? Dan disebutkan tuan-puan sekalian dalam tafsir, dikatakan tuan-puan sekalian pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan suasana dekat kawasan di tempat mereka ada tu gelap. Gelap gelita. Dia orang tak nampak apa. Sebab dalam ayat Al-A'raf tadi 149 kan kita baca dia orang dah mengaku salah. So dia orang kan dalam keadaan sudah bersedia untuk menerima cara untuk mensucikan diri mereka tuan-puan sekalian. Maksudnya dia orang akan buat apa yang disuruh oleh Nabi Musa sebab dia orang tahu dia orang dah buat salah. So apa yang mereka buat? Mereka ambil pisau-pisau mereka dan di saat gelap gelita dah berlaku dekat kawasan mereka, mereka tak nampak apa dan pada waktu itulah mereka menghunuskan mereka punya pisau-pisau tu terkena kepada orang lain. Dan pada waktu itu dihunus pisau. Dan disebutkan dalam riwayat tuan-puan sekalian, sehingga kan ada anak sendiri membunuh ayahnya sendiri. Ada ayah sendiri membunuh anaknya sendiri. Ada saudara sendiri membunuh saudaranya yang lain. Kita bila dengar ayat ni tuan-puan sekalian, kita kata, loh tragisnya syariat zaman dulu. Dan tuan-puan sekalian, saya nak tanya, bersyukur tak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni datang kat kita tuan-puan sekalian? Bersyukur. Kalaulah syariat itu masih dikekalkan sehingga sekarang, nak ayam kita tuan-puan sekalian. Tiap-tiap hari kita akan tengok akan ada mayat yang bergelimpangan tuan-puan sekalian disebabkan berlakunya pembunuhan-pembunuhan macam ni. Kita dengar memang tragis. Sebab itulah kita akan rasai betapa bersyukur nikmat Allah bagi pada kita di bawah umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga mungkin barangkali tuan-puan sekalian kita akan jadi macam terfikir, kenapalah umat Nabi Musa ni dan Nabi Musa sendiri sangat berkeinginan untuk nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Musa pernah tengok keadaan syariatnya begitu, tapi tidak bermaksud Allah ni kejam nak suruh buat macam ni. Untuk zaman itu sesuailah dengan apa yang telah disyariatkan pada zaman itu. Sebab kalau ikutkan apa yang Firaun buat, kaedah pembunuhan Firaun buat tu lagi kejam daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kan? Firaun punya torture tu lagi kejam daripada tu. Firaun punya torture tu lagi kejam daripada tu tuan-puan sekalian. Okey? So dikatakan kaedah pembunuhan tu berlaku dengan cara begitulah, digelapkan keadaan sehinggalah semua orang-orang yang dah menyembah anak patung lembu Samiri itu dah mati, barulah Allah cerahkan balik keadaan pada waktu itu. So maksudnya selagi mana orang yang menyembah anak patung lembu itu tak mati, selagi itulah Allah akan biarkan dia gelap. So the only one time yang Allah akan turn on balik light untuk kawasan tu adalah apabila semua dah mati. Tapi dikatakan tuan-puan sekalian, setengah riwayat mengatakan ada saja orang yang tak menyembah anak patung lembu tu mati, tapi Allah kata dia consider sebagai mati syahid. Mati syahid. So nak katanya tuan-puan sekalian, itu mungkin bahagian yang Allah bagi pada dia lah. Allah takdirkan dia mati di saat ada berlakunya pembunuhan-pembunuhan itu. Dan Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, the big newsnya adalah, the happy newsnya adalah Allah bagi tahu fataba alaikum, maka dia akan terima taubat kamu. So maksudnya apa? The moment berlakunya pembunuhan itu, Allah telah memberikan keampunan kepada orang-orang yang dah mati. Sama ada orang yang bunuh ataupun orang yang terbunuh pada waktu itu. Allah bagi keampunan. So maksudnya hutang dia dengan Allah dah tak ada. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan mereka itu sudah bersih dan diampunkan dosa-dosa. So begitu. Fataba alaikum. Allah kata dengan segera juga selepas berlakunya pembunuhan itu, maka dengan segeranya tuan-puan sekalian Allah mengampunkan dosa mereka. Okey.
Baru dah datang cerita ikhtiran, kita duk tunggu-tunggu daripada tadi tuan-puan sekalian. Sejam duk tunggu ikhtiran tak muncul-muncul. Barulah muncul ikhtiran yang kita duk cari-cari. Barulah penutupnya innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia at-tawwabur rahim. Kan? Maha penerima taubat dan maha penyayang. Okey, tuan-puan sekalian. Ingat lagi tak apa dosa mereka tadi? Yang saya kata in one word tadi tu syirik kan? Kita selama ni duk dengar tuan-puan sekalian, syirik ni adalah dosa yang tak diampunkan oleh Allah. Dia ni tak ada harapan lah, dah buat dosa yang teramat besar lah. Dosa yang paling besar adalah syirik lah. Kita always menampakkan macam seolah-olah tidak ada ruang dan jalan keluar untuk mereka yang dah melakukan syirik. Tapi berdasarkan ayat 64 ni tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu sebesar syirik pun mereka lakukan dengan syarat mereka ini sedar mereka ada buat salah dan bersedia untuk mengikuti hukum hakam untuk melepaskan diri mereka daripada dosa, maka Allah kata aku bersedia dengan segera untuk mengampunkan dosa mereka. Kita ni tuan-puan sekalian, orang dah berpaling daripada kita, orang dah menyampah dengan kita, orang menyekutukan kita, orang dah tak cari kita. Sebagai contoh lah tuan-puan sekalian, the simplest, benda ni minimal je, kecil je isu ya, tetapi kita always nampak benda ni besar. Pernah tak tuan-puan sekalian, we have one friend, kita ada seorang kawan ni tuan-puan sekalian, dulu tuan-puan sekalian punya close dengan kita, sangat rapat dengan kita, asal apa ada benda je dia cari kita, ada benda je cari kita tuan-puan sekalian, sangat close, sangat rapat. Tiba-tiba mungkin barangkali kawan kita yang duk cari kita tu, dia dah jumpa orang lain yang menawarkan sesuatu yang mungkin lagi hebat daripada apa yang kita tawarkan, apa yang pernah kita berikan kepada dia, maka tak ada pun dah kontak kita. Kan? Tak ada pun dah pernah nak ajak jumpa. Tak pernah pun dah cari kita lepas tu. Macam mana kita rasa tuan-puan sekalian pada waktu itu? Dulu kawan kita ni cari kita je setiap masa. Tiba-tiba dia tak cari kita lah. Kita rasa apa? Kita tak rasa apa-apa. Lantak pilah. Cimat duit aku. Tak ada kan? Tak ada kan tuan-puan sekalian? Kita akan rasa sedih kan? Kita akan nampak benda tu macam big things lah. Benda yang besar lah. Kita rasa sedih, kecewa lah. Orang ni time susah je cari aku. Itu biasa dialog standard lah. Time susah cari aku. Time dah senang, tak cari pun. Kontak pun kena block. Contoh, kita akan rasa begitulah tuan-puan sekalian. Seolah-olah macam diduakan. Itu idea dia. Rasa macam diduakan. Sehingga bukan sekadar diduakan, diabaikan tuan-puan sekalian pada waktu itu. Tapi, andai kata, orang tu tadi, kawan kita tu tuan-puan sekalian, tiba-tiba, ada satu masa, dia datang balik kat kita. Dia pernah ada satu masa meninggalkan kita, tuan-puan sekalian. Dan kita sangat kecewa dengan detik itu. Tapi tiba-tiba dia datang balik kat kita, tuan-puan sekalian. Okey, saya nak tanya. Bila orang tu datang balik kat kita, tuan-puan sekalian akan layan macam mana? Dia dah pernah tinggalkan kita tu. Kita pernah kecewa. Kecewa betul ni, tuan-puan sekalian. Sedih yang amat, tuan-puan sekalian. Tiba-tiba orang tu main kat kita balik. Puan Syafi ni tu kan. It's too late, man. Sorry. Kenapa man yang bersalah? Kenapa woman tak bersalah dalam cerita ni? Kan? Sebab sangat perempuan tak pernah salah. Kan? Kenapa man juga yang jadi salahnya? Kan? Susah kan kita nak accept orang tu kan? Kita mungkin barangkali, datang pun kau. Ingat ke kau dah lupa dah nombor telefon aku? Kan? Kadang-kadang tuan-puan sekalian tu lah, kita akan jadi tahu hati dah. Istilahnya dah tahu hati. Kita nak tolong dia pun dah rasa macam, tengok dia pun masa tu menyampah. Kita punya sayang, mesra tu dah tak macam dulu. Dulu masa close tuan-puan sekalian bertepuk bertampah, happy, suka duka tuan-puan sekalian, happy. Tapi lepas dia tinggalkan kita, tawa tu datang tuan-puan sekalian, datang balik jumpa kita tuan-puan sekalian, dia susah. Kita nak terima dia balik. So bayangkan tuan-puan sekalian, betapa susahnya masa tu kita nak positifkan diri kita untuk just terima je balik. Dulu bukan kau harapkan dia datang jumpa kat kau ke? Bukan ke dulu kau sangat harapkan dia kembali balik pada kau? Tapi kenapa bila dia kembali, kau tak nak terima dia? Kan? Kita pun tahu betapa susahnya nak ubah perasaan yang tengah tawa tu untuk kembali manis. Tapi tuan-puan sekalian, mari tengok ayat 54 balik. Cerita ni, ayat 54 ni cerita pasal orang yang dah menduakan Allah. Dulu masa tengah susah, tengah dalam keadaan sesak, tengah kena tekan dengan Firaun, nak selamat, minta Nabi Musa punya Tuhan tolong selamatkan, Allah bagi selamat tu. Di saat mereka tak ada makanan, terdampar 40 hari dekat ladang teh, dia nak makanan, Allah bagi. Kan? Allah bagi. Tapi tiba-tiba bila Allah dah bagi, kan? Allah dah bagi, dia orang dah menduakan Allah ni. Dia orang syirik kepada Allah. Dia orang bersembah patung anak lembu, tuan-tuan sekalian.
Dia orang tak ingat pada Allah. Merasakan patung anak lembu itu lebih worth, lebih berbaloi, lebih cepat respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diduakan tuan-tuan sekalian. Di saat Allah sudah banyak berjasa. Tapi tiba-tiba sedar buat salah, dia kembali dekat Tuhan. Allah tak pernah kata, baru sekarang kau nak kembali kat aku. Baru sedar kau buat salah. Tak ada Allah cakap macam tu. Allah kata kita kembali je kat dia walaupun sebesar dosa syirik, tuan-tuan sekalian. Kita sedar, kita bertaubat ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah tawab. Allah ampunkan dosa kita. At the same time, bukan sekadar ampun tau. Allah kata Ar-Rahim. Kemesraan Allah, sayang Allah pun tak berkurang kepada kita. Hari ini tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah lah, saya jumpa ada setengah-setengah orang yang mungkin pernah datang kat saya. Dia meluahkan perasaan, dia kata, Ustaz, dah lama saya tak solat. Saya dengar dia, tuan-tuan sekalian, dia kata dia tak solat lama. Tapi saya kata, ada tak tuan-tuan sekalian sampai tahap tak percaya pada Tuhan? Dia kata, saya percaya pada Tuhan. Kan? Saya percaya pada Allah sebagai Tuhan saya. Saya percaya Rasulullah tu ikutan saya. Saya percaya itu Nabi saya. Tapi saya jadi malas tak nak solat. Dia kata, dia mengadu. Tuan-tuan sekalian, dia mengadu nak saya. Allah ni terima ke tak dosa saya? Lalu saya akan selalu bawa ayat ni sebagai motivasi untuk dia. Dosa syirik pun pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah ampunkan. Puan tak syirik lagi. Kan? Orang yang datang tanya saya meluahkan tu pun tak syirik lagi pun pada Allah. Percaya Allah sebagai Tuhan. Tak pernah pun menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan orang yang duakan Allah pun Allah ampunkan dosa dia. Kalau puan nak kembali kepada Allah, nak bertaubat untuk solat kembali kepada Allah, qada balik mana yang termampu, maka Allah pasti akan ampunkan. Kan? Jadi jangan putus asa dengan Tuhan. Tuan sekalian, saya nampak dalam ayat ni Allah nak bagi the worst case scenario. Nabi Adam AS yang kita bincang dalam ayat yang lepas, pada bulan lepas, adalah cerita berkenaan dengan dia buat salah. Tapi salah dia cuma dia makan buah larangan pada waktu itu, tidaklah sampai menduakan Allah. Tapi ayat hari ini kita bincang the worst case scenario atau keadaan yang paling teruk, mereka menduakan Allah dan syirik kepada Allah. Itu pun Allah bagi keampunan. Bukan lambat tau. Cepat Allah bagi pengampunan. Kita ingat dia kena buat banyak-banyak kali lah ni. Aduh, kena tunggu lama lagi lah Allah nak ampunkan. Macam manusia kan dia kena ambil masa. Macam kawan kita ni tuan-puan sekalian, bila mana dia datang balik kat kita lepas dia dah lama tinggalkan kita, kita hari tu je mungkin barangkali kita tahu hati dengan dia, tapi tiba-tiba dah lama-lama tuan-puan sekalian, mesra tu berputik kembali juga akhirnya. Tak? Tapi Allah Alam lah tuan-puan sekalian, hati manusia ni beza-beza. Tapi ada je manusia yang sampai tahap, dah lama tuan-puan sekalian, by time, dia mungkin dah lupakan dah tuan-puan sekalian, dia mungkin dah tenang sikit, dia pun berputik kembali kemesraan dengan kawan tu tadi, terima balik dalam kehidupan. Kan? So who knows? Kita tak tahu. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan, aku tak macam makhluk. Aku tidak memerlukan masa. Kan? Aku pemegang kepada masa, aku pemilik masa. Dengan segera aku boleh memaafkan manusia yang mohon taubat kepada aku. So percayalah ya Allah tu dengar taubat kita. Kan? Sebab ingat lagi atau puaskan kita bincang pada bulan lepas bercerita berkenaan dengan proses tu. Kita be in the process of taubat pun Allah dah appreciate. Ini kan pula kita bersungguh nak minta Allah ampunkan dosa kita. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Lagi-lagi lah Allah akan ampunkan dosa kita. Boleh? Mana tuan-tuan sekalian? So itulah ayat 54 surah Al-Baqarah yang memberikan nilai tambah pengajaran apa itu Tawwabur Rahim melalui the worst case scenario, iaitu dosa syirik pun juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah guna perkataan fa bukan thumma, betul? Dan Allah tidak juga menggunakan perkataan saufa. Kan? Aku akan ampunkan. Tak, dia tak kata akan pun. Allah kata dengan segera dia mengampunkan. Fa, dengan cepat. So jangan pernah doubt dengan keampunan dan keramahan Allah pada hamba-hamba yang berdosa. Okey, itu ayat 54 surah Al-Baqarah. Sebab ada masa lagi tuan-puan sekalian, saya nak tuan-puan kita visit juga satu lagi ayat. Dan mungkin tuan-puan sekalian berdasarkan ayat ni juga dia macam penutup untuk cerita Tawwabur Rahim. Sebab saya tengok keseluruhan ayat tuan-puan sekalian, berdasarkan 3 ayat ni je kita dapat overview lengkap berkenaan dengan penggunaan Tawwabur Rahim dekat dalam Al-Quran. Ayat, boleh kita baca satu lagi ayat tuan-puan sekalian? Masih lagi bertenaga? Masih lagi boleh tuan-puan sekalian? Kita Boleh Ustaz. 26 minit lagi tuan-puan sekalian. Masih lagi banyak ni. Okey. Baik. Satu lagi ayat tuan-puan sekalian yang kita nak go through adalah pada surah mana ni? Bukan ayat ni. Kenapa dia tiba-tiba hilang?
Sekejap. Ayat ke berapa saya nak masukkan tadi ya, tuan-puan sekalian? Sekejap. Sekejap saya cari. Soal betul lah. Dia tak sampai ke bawah. Surah Al-Baqarah ayat 128. Yang ni kita nak bincang sekarang. Ayat ni popular sebab tu saya rasa macam 20 minit insya-Allah sempat untuk nak bincang ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 128. Tahu kan ayat ni kan? Tahu kan? Kan? Familiar ni tuan-tuan sekalian. Familiar, sangat familiar. Kadang-kadang bila masuk je musim haji, biasanya ayat ni juga lah yang selalu popular kita tadabburkan untuk musim-musim haji. Okey, jom tengok ayat 128 Al-Baqarah, firman Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Okey. Terjemahan dia adalah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, atau maksudnya tahu kan kami berdua ni rujuk pada siapa kan? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey. Orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Okey, berdasarkan ayat 128 ni, antara benda yang kita boleh teropong secara makro dulu, bukan mikro lagi, makro dulu yang kita nampak adalah ayat ini tak nampak pun macam ada buat salah. Kalau berdasarkan dua ayat kita bincang sebelum ni tuan-puan sekalian, macam kita nampak ada kesalahan yang dilakukan. Nabi Adam makan buah larangan. Dalam ayat cerita Nabi Musa tadi, dia sembah anak patung Samiri, kan, anak patung lembu tu. Lepas tu ayat 128 ni mana dosa dia? Kenapa tiba-tiba cerita pasal Antat Tawwabur Rahim, cerita pasal Allah tu pengampun, Allah tu penyayang, pada cerita dua orang Nabi yang tengah berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai orang Muslim. Dan dijadikan juga sebagai orang yang ditunjukkan syariat untuk mereka lakukan ibadat. Kenapa cerita jadi orang Islam dan mengerjakan manasik ibadah itu kena dapat taubat daripada Allah? Menarik soalan ni, tuan-tuan sekalian. Menarik tak idea yang kita nak bincang 128 ni? Sebab kita dalam perbincangan kita pada dua ayat sebelum ni, kita sedang mencari sebab dan bagaimana dikaitkan At-Tawwabur Rahim dengan situasi dalam dua ayat kita bincang sebelum ni. Tapi based on ayat ketiga kita bincang, situasinya tak nampak pula macam ada kaitan dengan dosa. Okay. Siapa nak bagi pendapat dulu? Dia syok juga ayat ni kita bincangkan. Kenapa ayat yang tak menggambarkan pasal dosa, tiba-tiba ada pula ceritanya pasal Tawwabur Rahim. Dosa dalaman. Kan? Hati yang batin. Okay. Dosa dalaman hati yang batin. Dosa dalaman, dosa dalaman. Masuk Puan Syafini macam mana? Dosa dalaman tu. Maksudnya macam mana? Apa maksud Puan Syafini dosa dalaman? Saya sebenarnya tengah scrollkan tuan-puan sekalian supaya tuan-puan sekalian tengok ayat-ayat sebelum tu dekat mana. Kan? Okay, saya dah berhentikan dekat situ. Tuan-puan sekalian boleh tengok. Kita dekat ayat 128 tadi. Ayat yang kita baca pasal innaka antat tawwabur rahim. Tapi tuan-puan sekalian kena tengok juga ayat sebelumnya, khususnya pada ayat 125. Barulah kita akan jumpa reason kenapa ada cerita Tawwabur Rahim. Kan? Okay, sekejap. Saya tengok ni. Puan Fazila Arif. Tidak lakukan sesempurna mungkin sesuatu ibadah. Okey, baik. Betul? Betul juga tu. Okey, ada lagi tak nak bagi pendapat? Sebab ayah Nabi Ibrahim syirik. Sebab ayah Nabi Ibrahim syirik, maka diminta untuk Allah itu mengampunkan dosa-dosa syirik. Adakah sebab mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni batu-batu batang untuk bina Kaabah kan Ustaz. Jadi sebelum itu Kaabah tempat orang jahiliah tawaf letak berhala semua buat sembahan kat situ. So, maksudnya jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina semula tu minta ampun lah sebenarnya. Sebab adakah Nabi Ibrahim bersalah Kak Liza? Nabi Ibrahim tak bersalah. Okey, itu poin dia. Saya nak dengar poin tu. So kita kan kata Nabi Ibrahim tak bersalah kan? Okay, tapi poin Kak Liza bawa tu best. Betul. Benda Kak Liza, sambung. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni dia orang tak bersalah, tapi sebabkan kaum sebelum tu dia nak sucikan tempat tu. Jadi
walaupun buat ke arah kebaikan tetap kena minta ampun jugalah kepada Allah sebenarnya. Okey. So, bayangkan tuan-puan sekalian, kita tahu, okey, betul apa Kak Liza sebut tadi. Kalau saya boleh expand apa yang Kak Liza sebut tu, dia begini, tuan-puan sekalian, kena ingat Nabi Ibrahim ni adalah ikon seorang nabi yang sangat-sangat tak pentingkan diri sendiri. Bayangkan bila Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, bila berdoa ni tuan-puan sekalian, dia always memikirkan tentang keturunan dia, orang-orang yang akan datang, kan tuan-puan sekalian. Hatta ayat 26 ni pun, Rabbi ja'al hadha baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman. Walaupun negeri aman itu dikecapi setelah kewafatan Nabi Ibrahim AS, warzuq ahlahu minat thamarat ni pun diberikan selepas kewafatan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kata, aku tak kisah. Yang penting aku rasa biarlah orang yang mendiami tempat ini, dia tak rasa susah. Dia tak rasa diancam. Kan? Punyalah Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim baladan aminah dalam ayat 126 tu. Allah selamatkan Kaabah daripada Abraha. Kan? Punyalah Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim untuk warzuq ahlahu minat thamarat, diberikan rezeki. Buah tu adalah simbolik pada rezeki dekat tempat ni. Sampai orang Quraisy ni rihlatash syita'i was-saif dalam surah Quraisy, boleh berjalan dalam keadaan masa sejuk, masa panas, dia orang ni dalam keadaan nikmat yang sangat-sangat banyak Allah bagi. Kan? Sebab Nabi Ibrahim sangat berfikir tentang orang lain. Jadi, kenapa saya nak bawa tuan-puan sekalian tengok ayat 125? So, seperti mana Kak Liza sebut, sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah tuan-puan sekalian, di situ dekat Mekah tu tuan-puan sekalian, berlakunya tempat orang letak berhala. Maka Allah suruh Nabi Ibrahim runtuhkan semua berhala-berhala itu, maka dirikan Kaabah. Dan bayangkan Allah bukan sekadar suruh bina dan dirikan Kaabah saja, tapi Allah juga sebut tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin warruk'is sujud. Allah kata bersihkanlah rumahku, dan Allah suruh beliau untuk apa? Untuk orang-orang taifin, orang-orang bertawaf. So bawa syariat yang baru dekat tempat ni wahai Ibrahim. Pastikan dekat tempat ni akan ada orang yang bertawaf, akan ada orang yang akifin, beriktikaf, dan ada orang yang rukak, maksudnya berrukuk, dan juga as-sujud, dan juga bersujud kepada Allah. Kan? Jadi 4 perkara Allah suruh Nabi Ibrahim buat. Tawaf, iktikaf, rukuk, sujud. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail cuba untuk merealisasikan benda ni, tuan-puan sekalian, akhirnya kita akan jumpa satu lagi ayat. Maksudnya lepas terbinanya Kaabah, apa yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah? Iaitu Tuhan kami, jadikan kami berdua ni orang-orang Islam. Dia kata, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Kan, jadikan kami berdua ni orang Islam, ataupun orang yang berserah diri kepada kamu. Lepas tu dia kata, disambung juga dia kata, tunjukkan kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Okey. This is the best part tuan-puan sekalian, sebab dia sangat kena dengan situasi di akhir zaman. Bayangkan Nabi Ibrahim walaupun sudah dapat dah apa nak kena buat dalam ayat 125 tu. Kan? Dia dah tahu dah apa nak kena buat. Allah kan suruh bina Kaabah ni kan untuk apa? Untuk kita beriktikaf, untuk kita tawaf, untuk kita rukuk, untuk kita sujud. Aku dah tahu dah kena buat apa. Allah dah bagi tahu dah dalam ayat 125 sebelum ni. Tapi kenapa dalam ayat 128 seolah-olah Nabi Ibrahim menunjukkan rasa serba salah sampai meminta kepada Allah, tunjukkan manasik dia ya Allah macam mana? Manasik ni tahu tak manasik ni apa? Pelaksanaan dia macam mana? Kan biasa kita dengarkan Kak Liza balik haji, manasik haji kan? Pelaksanaan haji, manasik tu macam mana ya Allah nak buat? Ayat ni memang cerita pasal haji pun tuan-puan sekalian. Manasikana tu rujuk pada haji. Macam mana manasik dia? Kaifiat. Ya betul Kak Lina. Kaedah pelaksanaan dia macam mana? Jadi maksudnya apa? Hari ni tuan-puan sekalian, ramai manusia tahu kena solat. Allah suruh solat tak dalam Quran? Solat, aqimus salah. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, kena ingat, di saat kita sudah jelas, oh kena solat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan juga kepada kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Di saat kamu tahu nak kena buat apa, kamu juga kena tahu macam mana aku perintahkan, aku syariatkan, macam mana nak buat benda tu. Tadi kamu cuma jelas nak kena buat apa. Tapi sudahkah kamu tahu daripada aku macam mana nak buat benda tu?
Kan, nampak tak? Hari ini manusia terlalu obses untuk mencari apa nak kena buat, apa nak kena buat, apa nak kena buat. Apa je menjadi obsesi di dalam beragama. Sebab itu tak pelik tau hari ni tuan-puan sekalian. Minta maaf juga saya sebut. Saya banyak pergi berkuliah-kuliah tuan-puan sekalian. Ada satu tempat tu memang sudah banyak sangat penceramah hadir kat tempat tu. Saya macam biasalah tuan-puan sekalian, topik yang dijemput pada saya adalah tadabbur Al-Quran. Tapi saya nampak ada satu trend. Lepas habis je saya berkuliah, saya akan didatangi oleh peserta-peserta dengan bertanya satu soalan. Ustaz, ada tak apa-apa amalan Ustaz nak cadangkan pada saya buat? Selalu soalan ini muncul selepas habis saya kuliah. Saya tanya, kenapa puan bertanya? Sebab bukankah saya tak bincang pasal amalan tadi? Tak Ustaz, sebab sebelum ni Ustaz, kalau saya pergi mana-mana kuliah dekat tempat ni, semua ustaz-ustaz akan cadangkan ada amalan, kena zikir 100 kali, kena buat tu, kena buat ni. Jadi bila saya datang kuliah ustaz ni, ustaz tak sebut nak kena buat apa. Saya macam pelik, dia kata. Dia kata, macam pelik, dia kata. Jadi saya tak dapat apa. Sebab tu saya nak tahu nak kena buat apa. Soalan dia adalah, apa ustaz? Apa? Faham tak? Dan hari ini, manusia terlalu seronok mendengar, ini apa yang saya nak tahu. Tapi dia tak jadi orang yang juga obses untuk mencari how tu. Macam mana? Kan? So dia tahu apa, tapi last kali bila dia dengar apa tu, dia just buat ikut apa yang dia faham. Aku dah jelas lah sebab aku dah tahu apa. Tapi dia tidak, dia tak looking forward dengan what's next. How to do it. Kan? Macam mana? Kan? So macam mana ni tuan-puan sekalian, yang akan menyebabkan kita akan jadi orang yang berdisiplin dalam beramal. So bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tahu tak boleh sembah berhala sebab inilah golongan yang kita berperang dengan mereka sebelum ini. Dia dah tahu dah apa itu tawaf. Dia dah tahu dah dengan bahasa tu apa yang nak kena buat. Tapi Nabi Ibrahim always tidak mendahulukan akal fikiran dia. Nabi Ibrahim always tak mendahulukan akal fikiran dia. Dia selalu mendahulukan Allah dalam setiap apa yang nak dilakukan. Tuan-puan sekalian nak tahu tak, perangai ni, sikap ni bukan ada dekat 128 je. Nabi Ibrahim minta disuluh how macam mana nak buat. Dalam ayat 125 tadi tuan-puan sekalian boleh tengok tak dalam ayat ni? Mana ayat tu? Mana ni? Jap, mana ni? Mana jap. Mana ayat dia bina batu-bata tu? Jap. Ayat mana tuan-puan sekalian? Ingat tak ayat mana? Rasanya ayat 125 lah tuan-puan sekalian. 127 Ustaz kan? 127 kan? Meninggikan asas batu. Betul. Al-qawaida minal bait. Yang tu. Terima kasih Kak Liza. Al-qawaid tu. Tuan sekalian tahu tak qawaid ni apa? Qawaid ni kaedah lah. Tuan sekalian pernah dengar kaedah tu kan? Kita je sebut kaedah hari ni, tapi sebutan ejaan dalam bahasa Arab qaedah. Kan? Kaedah dia. Kan? Jadi qawaid ini bermaksud cara nak buat. Bayangkan tuan sekalian, Nabi Ibrahim nak susun batu-bata pun minta, ya Allah tunjukkan macam mana cara. Padahal boleh je susun. Tak. Susun je lah, asal nampak terdiri bangunan tu cukup lah. Cukup syarat nampak ada bangunan jadi lah. Kan? Tapi tak, qawaid tu pun dia minta pada Allah. Dan di setiap disebutkan dalam tafsiran, di setiap batu-bata yang telah disusun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim siap berdoa di atas setiap batu-bata itu, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Satu letak, ya Allah, terimalah amal kami. Ya Allah, terimalah amal kami. Punyalah dia tidak merasakan tuan-puan sekalian, tidak merasakan tuan-puan sekalian yang dia tak boleh mendahulukan akalnya dalam setiap tindak tanduk dalam beragama, sampai always hoping Allah tunjukkan sedetail-detail kaedah. Dia tidak mendahulukan akal fikiran dia. Jadi tuan-puan sekalian, tahu tak apa yang best dalam ayat 128 ni? Dalam ayat 128 kita baca tadi, seolah-olah Allah nak bagi tahu, di saat manusia ini sangat berdisiplin dalam beramal kepada Allah, untuk mereka aku akan tawarkan keampunan kepada mereka dan kasih sayang. Kita ingat kata puan sekalian, nak dapat sayang Allah ni, ya betul lah akan ada bermacam-macam benda untuk mengundang sayang Allah kepada kita. Nak mengundang keampunan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita always terpalit bila kita nak minta Allah bagi keampunan je, kita kena sebut lafaz minta ampun, minta maaf.
Tapi Allah kata, you become the most disciplined person, seseorang yang sangat berdisiplin dalam beramal, itu juga mengundang keampunan Allah kepada kamu. Best ayat ni. Maksudnya, selagi mana kita menjadi orang-orang yang berdisiplin dalam beramal, maksudnya tidak mendahulukan akal fikiran dalam beramal, always menanti suluhan Allah dan suluhan Rasul untuk beramal akan sesuatu, maka itu juga mengundang Allah punya keampunan. Boleh dapat poin saya nak sampaikan? Maksudnya keampunan boleh didapati dengan cara tak perlu kita langsung, secara langsung, bukan kata langsung, secara langsung minta, ya Allah please forgive me. Ya Allah ampunkan dosa saya. Usaha kita berdisiplin itu adalah cara tak langsung kita minta kepada Allah, Allah ampunkan dosa saya. Faham tak? Okey, macam inilah tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian, cikgu disiplin. Saya bagi gambaran, contoh yang mudah-mudahan Lee punya example, supaya kita nampak macam mana it works, how this ayat berfungsi untuk kita punya situasi masa sekarang. Contoh pelajar yang ada masalah disiplin. Kan tuan-puan sekalian, sebagai guru disiplin yang nampak pelajar melanggar disiplin sekolah, contoh dia disiplin kat sekolah, contoh apa? Rambut panjang. Rambut panjang contoh. Kalau lelaki tuan-puan sekalian, masalah dia adalah dia rambut panjang. Dia mungkin pada hari Ahad tu kedai gunting ramai sangat orang, tak sempat nak gunting rambut. Kan? Nak gondolkan kat rumah, sayang rambut dah belah tepi, belah tengah kan. Lepas tu dah sekali sayang nak korbankan rambut tu jadi gondol. Jadi tuan-puan sekalian, dia tak potong rambut. Datang pula perhimpunan hari Senin esoknya tuan-puan sekalian, cikgu disiplin tangkap sebab rambut lebih daripada cuping telinga. Saya tak tahu tuan-puan sekalian, zaman saya dulu adalah syarat dia kalau kita nak bela rambut panjang tangan mana pun, dia tak boleh lebih cuping telinga ni. So kalau cikgu tengok daripada belakang tu, lebih ni, lebih walaupun 1 milimeter tuan-puan sekalian kena. Dahsyat tak dahsyat cikgu disiplin dulu. So biasanya tuan-puan sekalian, bila sekali tertangkap oleh cikgu disiplin sebagai orang yang pernah membuat masalah disiplin, mestilah cikgu tu dia akan ada bina perception. Budak ni budak bermasalah. Nampak tak? Sekali je pun tertangkap tuan-puan sekalian. Sekali je tuan-puan sekalian tertangkap. So tuan-puan sekalian, pelajar ni pula, dia dah minta maaf sekali. Dia pernah minta maaf sekali tuan-puan sekalian. Tapi cikgu kan, manusia juga. Dia akan always ingat muka-muka pelajar-pelajar yang pernah buat salah ni. Sebab dia mungkin akan buat pre-judgment, budak ni bermasalah. Dia tak jaga disiplin dia. Tapi tuan-puan sekalian, how to cover balik? Mungkin dia dah minta maaf kat cikgu dia masa tu. Tapi how to cover? Untuk nak mendapatkan total pengampunan dan sayang cikgu pada waktu itu. Cikgu mungkin dah tak sayang sangat dah pada anak murid yang dah buat masalah disiplin ni. Tapi cikgu akan sayang tak pada anak murid yang mungkin dia pernah buat salah, tapi tiba-tiba lepas dia buat salah tu, dia jadi seorang yang sangat berbakti dekat sekolah. Contoh tuan-puan sekalian, dia volunteer untuk nak menjadi frontliner gotong royong sekolah. Kan? Dia mengharumkan nama sekolah dengan pencapaian kurikulum. Kan? Lepas tu dia dapat skor dalam subjek yang diajar oleh guru disiplin tuan-puan sekalian. Dengan kebaikan-kebaikan itu, agak-agak boleh cover tak dosa-dosa ataupun kesilapan-kesilapan yang dia buat sebelum ni? Percaya kebaikan-kebaikan yang kita buat dengan penuh etika, dengan penuh disiplin, dia boleh cover up sesuatu benda yang kita pernah buat yang tak berdisiplin satu ketika dahulu. Kan? Saya pernah, ni realiti lah tuan-puan sekalian, saya contoh, saya pun pernah ada buat salah dengan mak saya dulu, masa saya kecil-kecil. Kan? Tapi tahu tuan-puan sekalian, bila mak kita marah, kadang-kadang dia taklah kata dia tak maafkan, cuma dia tarik muka dengan kita. Kan, sebelum ni balik sekolah tuan-puan sekalian, dia tolong sendukkan nasi. Sayang mak kat kita tuan-puan sekalian, sendukkan nasi makan tengah hari tu. Tapi hari tu sebab dia marah dengan kita, mungkin result kita tak berapa merangsangkan tuan-puan sekalian, dia tak sendukkan nasi. Kita tahu dia tengah marah sebab kita punya result, sebab dah hantar tuition tapi tak skor juga, apa hal ni kan. Mestilah mak kita kecil hati. Kan? Tapi dia tak cakap dia kecil hati. Tapi tuan-puan sekalian, apa yang kita cover? Macam mana tuan-puan sekalian? Saya nak cover cara masa tu, saya masa tu tak terkeluar kat mulut nak minta maaf kat mak. Sebab mak dah hantar tuition tapi tak skor juga. Tapi sebab rasa macam, at least I try mak. Saya try dah mak. Saya dah try dah. Tapi tak jaya juga. Macam mana kan? So masa tu berat mulut nak minta maaf. Tapi tahu mak tengah rasa. So caranya adalah tuan-puan sekalian, lepas asar, betul-betul lepas asar tuan-puan sekalian, dah pergi buka, dah pilih air kat luar rumah tu, siram pokok mak kita tu. dah. So saya masih ingat gitu tuan-puan sekalian, antara benda yang saya buat dulu adalah saya suka main pokok keladi tu. Dia macam
kita berada tempat tuan sekalian suka tengok air mengalir kat pokok keladi tu. So dia jatuh, kita siram kat pokok keladi tu. Kan? So siram pokok-pokok tuan sekalian. So siram. So dulu kan mak saya suka gantung-gantung pokok dekat dekat apa yang macam ada pasu-pasu yang berlubang tu tuan sekalian, letak macam sabut-sabut tu kan. Saya siram pokok tuan sekalian. Tak cakap apa. Kita tengah nak betul, win her heart back, betul. Kita tak mampu nak, tak tahu masa tu ego kot nak sebut minta maaf, tapi kita cover dengan good deeds yang lain. Pas solat asar, biasa hingga petang-petang pukul 6 tu baru nak siram pokok. Biasa mak kita pukul 6 siram pokok. Kita pukul 4 lebih dah siram pokok dah. So gitu. Punya baik kan kan? Siram pokok kan. Lepas tu kalau ada tanah-tanah jatuh dekat pasu bunga tu, sapu tanah-tanah yang jatuh kan. Clean lah. So mak kita 6 petang tu dah tak perlu buat dah kerja yang dia buat setiap hari. Kan? Tapi hari tu je lah teman sekalian. Hari tu je, esok tak buat. Hari tu sebab nampak mak tengah tak okey. So bila mak dah boleh senyum masa tu, kita rasa confirm dah okey dah. Dah okey dah. So kita nampak mak kita senyum tu dah okey dah. Dulu teman sekalian budak 4 tahun. 4 tahun pula. Dah jam 4. Gitu. Dah jam 4 macam tu lah. So nampak mak dah senyum tu, kita rasa kita dah cover dah. Okey dah tu. Esok tak buat dah. Esok tak buat dah. Hari tu je rajin terlebih teman sekalian. Esok tu mak nak kena suruh lah. Pergi tolong pergi siram pokok bunga. Macam tu. Okey. Jadi itu gambarannya tuan sekalian. So nampak tak? So kita buat dengan kawaid dia. Pertama-tama kita buat dengan apa yang biasa mak kita buat. Contoh macam kita siram tu dengan cara yang betul. Kalau kita buat tapi dengan cara yang mak kita tak redha, contoh macam kau salah ni siram pokok bunga ni, terlebih letak air kata puas kan, kau salah juga. So benda tu mungkin tidak akan menyebabkan dia akan hilang reda kemarahan tu. So kita ikut kawaid yang biasa kita tengok mak kita buat. Oh, kaedah dia begitu. Tak boleh siram lebih sangat, lepas ni kan takut tanah akan keluar daripada lubang-lubang kat bawah. Kita ikut kawaid dia. So dengan cara yang betul tuan-puan sekalian, kita cover up balik benda-benda yang kita tersalah. So logik ya dalam ayat 128 ni. Sebab tu idea yang saya nak bawa dalam ayat 128 ni tuan-puan sekalian adalah mana saya punya kesimpulan tu, melakukan amal soleh mengikut manasik yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, mengundang keampunan dan kasih sayang Allah. Okey, boleh. So rupa-rupanya tidak sekadar kita boleh minta ampun secara direct, please forgive me, istighfar, salat taubat. Tapi buat amal soleh dengan betul. Ikut kaedah dia, manasik dia, Nabi tunjukkan hikmah dia macam mana. Itu juga mengundang keampunan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So begitulah tuan-puan sekalian. So 3 penggunaan besar lah kita nampak dalam kisah Nabi Adam tu, be in the path of taubat. Jadilah kita orang yang berada dalam proses taubat tu. Allah dah sayang dah. Yang kedua, kita belajar besar mana pun dosa, Allah keep akan ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga ni tuan-puan sekalian, lakukanlah amal soleh dengan cara dia, dengan kaedah yang betul. Mudah-mudahan kita diampunkan dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara benda lah penggunaan At-Tawwabur Rahim berdasarkan 3 ayat yang saya boleh tengok, yang kita boleh teropong secara mikro untuk kita rasai kesan ayat yang terkandung iqtiran At-Tawwab dengan Ar-Rahim ni tuan-puan sekalian. Jadi wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Hopefully tuan-puan sekalian dapat banyak pengajaran ataupun poin-poin yang menarik daripada perkongsian saya pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat perkongsian pada hari ini tuan-puan sekalian, insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-puan sekalian, atas saya rasa tuan-puan sekalian dekat ruangan chat tu tak berhenti-berhenti komen. Ada je meriah tuan-puan sekalian. So itu yang best tu. Saya seronok kuliah online kalau saya berceramah pada orang yang sedang hidup mendengar kuliah. Tapi saya sangat tak enjoy kalau tiba-tiba minta respon tu, sendu je tuan-puan sekalian. Senyap je kan. Tak tahulah apa benda yang tengah buat tu tuan-puan sekalian. Tambah-tambah kalau kuliah online dekat Facebook je, yang tu lagi mencabar. Dah lah di-delete 10 saat daripada apa yang kita tengah live. Nak tunggu tu 10 saat dah, tapi orang tengah difikir 10 saat. 10 tanpa 10, 20 saat nak kena tunggu satu respon daripada orang. Ya, tuan-puan sekalian begitulah ya. Terima kasih banyak. Minta maaf tuan-puan sekalian sekali lagi kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, Kak Alina farmasis kan? Sambil-sambil check stok dekat store. Bukan Kak Alina bos ke? Oh, kena check stok juga dekat store. Biasanya kalau bos-bos ni tak perlu check stok dah, dia duduk sandar atas kursi yang mutakiun. Kan, bersandar. Tak ada. Kan, so Kak Alina dapat kerja seperti Nabi Daud kot barangkali, insya-Allah. Okay, wallahu a'lam. Bila soalan Ustaz? Sila. Ada seminit lagi. Okey, dalam ayat 128 tadi kan ada nafis bunuh diri itu semua tu kan. Macam sekarang ni kalau sebelum ni kita selalu dengar dia momokkan, diwar-warkan
semua kesalahan, semua dosa-dosa kita akan diampunkan Allah SWT kecuali syirik. Tapi hari ini kita dah dengar penjelasan dari Ustaz, maknanya syirik tu pun kalau kena gayanya kita buat, kita kembali kepada Allah akan ampunkan kan Ustaz? Ada juga yang mengatakan dosa bunuh diri tu juga Allah tak akan ampunkan dosa-dosa bunuh diri tu Ustaz. Tapi pada ayat 128 ni syariat Nabi Musa bunuh diri kan baru dapat diampunkan Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan bunuh diri tu masih adakah ampunan daripada Allah? Kerana bunuh diri, yang mati bunuh diri tu kan, yang bunuh diri tu kan adakah dia, kita dikatakan kalau bunuh diri tu, mati bunuh diri memang tak dapat ampunan daripada Allah lagi kematian dosa. Tapi bila ada ayat 128 tu macam motivasi lah kalau kita kasihan kan orang yang mati bunuh diri tu, macam mudah-mudahan ada rahmat Allah bagi dekat dia, Allah ampunkan dosa dia kan. Adakah orang yang mati bunuh diri tu masih ada kesempatan untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka Ustaz? okay. Kalau bunuh diri dengan tujuan nak menamatkan riwayat dekat dunia, dia tak sama dengan syariat Nabi Musa tu, dia lain. Syariat Nabi Musa tu dia berbeza. Tapi kalau kes sekarang ni semata-mata nak tamatkan riwayat kat dunia, memang sah-sah berdosa lah. Sebab itu adalah perkara yang dikira sebagai kezaliman terbesar pada diri sendiri. Kan? Hatta mencampakkan diri kepada kebinasaan yang sangat minimum pun Allah kata jangan. La tulku bi'aidikum ila tahlukah. Kamu letakkan tangan kamu ke lembah kebinasaan pun Allah kata tak boleh. Inginkan pula letakkan satu badan ke lembah kebinasaan kepada ke lembah kemudaratan, maka ianya adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. So dalam kes orang tu bunuh diri tuan-puan sekalian, kalau ikutkan memang tak diampunkan dosa dia lah. Dalam apa jua sebab sekalipun tak boleh nak bunuh diri tuan-puan sekalian. Tak boleh. Okay, dalam apa jua sebab sekalipun. Sebab kita just doakan je lah. Mudah-mudahan Allah memberikan keputusan yang terbaik. Yang terbaik itu di mata Allah bukan di mata kita. Tuan-puan sekalian. Kesan kita boleh menunjukkan simpati dah sebab-sebab kenapa orang bunuh diri pada hari ini. Adalah mungkin barangkali disebabkan tekanan kerja dan sebagainya, tapi kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan adalah pengadilan Allah yang terbaik untuk dia. Okay. Petang ni tuan-puan sekalian, saya akan berkuliah dengan sebuah bank di Malaysia. Saya tak nak sebut bank mana. Kan? Tuan-puan sekalian nak tahu tak, saya seram sangat nak kuliah pada program petang ni sebab dimaklumkan oleh HR dia, program itu dianjurkan atas sebab ada pekerja-pekerja sudah ada attempt untuk membunuh diri. Tuan-puan sekalian. Bila sebut tentang bunuh diri tuan-puan sekalian, just saya nak maklumkan petang ni akan ada sebuah bank tuan-puan sekalian. Kalau saya boleh bacakan daripada HR dia, dia kata topik hari ini adalah cerita pasal Rasulullah, Muhammad Rasul. Tapi topiknya adalah Rasulullah kepimpinan yang menyentuh hati. Tapi tuan-puan sekalian nak tahu tak apa benda dia punya huraian bawah tu, ada 3 benda penting. Kepentingan empati dalam kepimpinan. Saya pun tengoklah kenapa dia nak suruh saya sentuh tentang Rasulullah yang empati dalam kepimpinan. Dia kata sebab hari ini ada bos-bos dekat bank tersebut, manager-manager dekat bank tersebut yang tidak empati dengan masalah-masalah anak buah dia. Maka mengakibatkan anak buah merasa tertekan, tidak dihargai, lalu berhenti kerja. So saya tengok, okey, isu berhenti kerja ni biasa. Tiba-tiba dia kata apa benda? Dia kata, okey, poin kedua, kesan positif empati dalam kepimpinan. So dia kata rupa-rupanya dekat tempat kerja ni yang selalu berlaku, banyak negatif. So lepas empati tu bagus dah. Patutnya lepas dah empati, kamu buatlah sesuatu yang boleh merawat apa yang kamu dah dapat tahu. Tapi tak. Lepas dah tahu masalah orang tu, empati dengan masalah, tiba-tiba buat negative perception kepada orang yang ada masalah. So what's happened, dia ingat ke orang yang diluahkan masalah itu boleh dipercayai, boleh selesaikan masalah dia, mungkin boleh adjust sesuatu. Tapi tak, become worse. So poin kedua ni dia bagi tahu sehingga ada cubaan membunuh diri. Tuan-tuan sekalian. So Ustaz, Ustaz, nak tanya, saya ada satu kawan ni, tapi dia lain sikit lah, yang tu syirik. Yang ni dia macam mana dia macam LGBT lah macam tu, perempuan dengan perempuan. Tapi dia dah migrate ke Australia. Tapi kita orang still contact lah. Australia? Yes, dia dah migrate pergi sana. Bukan. Itu lelaki. Ni perempuan dengan perempuan lah. Dan Okay. kawan saya tu perempuan Melayu, dia punya partner tu Chinese masuk Muslim lah. Okay. Lepas tu dia sekarang yang LGBT tu masuk Muslim daripada Chinese. Yes. Betul sir. Okay, macam saya dan kawan-kawan saya, kita memang dah tahu dah dia punya
perhubungan tu. Cubalah nak buat sesuatu, tapi disebabkan dia rasa kasih sayang sangat di antara dua orang ni, so dia ambil tindakan, dia migrate ke Australia. Okay. Lepas tu yang dia Muslim. Masih lagi. yes, masih lagi. Yang cuma saya rasa macam mana terkilan sebab dia bagi tahu kita orang yang dia nak register kahwin dekat sana. So macam dalam Islam kan mana ada memang tak haram benda tu, memang tak diterima. So bila dia nak register kahwin dekat sana, so apa dia punya apa tu Ustaz, akidah dia macam nak tahu lah macam mana kan. Kesian dia sebenarnya. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Dahsyat tu. Melakukan dosa besar dalam keadaan masih lagi nak berpegang kepada agama Islam. Ya. Betul juga tu kan An-Nur kan, cinta tu buta kan. Saya pun nak bagi, maksud soalan Puan Salmiah lebih kepada macam mana akidah Macam akidah dia, sebab bila kita nasihat dia, kita tanya, dia tahu hukum tu Ustaz, dia tahu itu adalah memang dosa besar. Tapi dia kata dia tak boleh nak buang perasaan tu. So dia macam nak menghalalkan lah, bagi dia orang cara tu, nak menghalalkan lah. Maksudnya macam tu. So kita pun tak tahu nak explain lagi macam mana dekat dia. Sebab sedangkan dia tahu, dia solat Ustaz, dia solat. Kalau tanya saya tentang macam mana akidah dia tu, saya pun tak berani nak jawab tu. Kan, sebab kalau based on apa yang dia buat tu, kalau ikutkan tuan-puan sekalian memang sudah dikira sebagai dosa besar. Tapi dosa besar macam sekalipun tidaklah sampai tahap, wallahualam lah, saya tak pasti. Kalau ikutkan pada dosa yang dilakukan itu tidak sehingga menjadi murtad kan. Tidaklah murtadkan dia daripada beragama Islam. Tapi itulah saya tak berani. Dia terlalu halus grey area. Itulah sebab dia nak register dia punya kahwin tu Ustaz. Maksudnya bila dah register tu, akidah dia tu macam mana? For sure tu tak sah lah. Tapi macam dia telah membawa syariat baru tu, saya tak tahu apa hukum dia. Seolah-olah macam membenarkan benda itu berlaku disebabkan atas alasan kebebasan dalam memilih ataupun kebebasan dalam agama yang ada. Saya tak berani nak komen lah Puan Salmiah. It's still new to me. Saya first time dengar benda-benda macam ni. Saya ingat ke orang yang totally dah buat perkara macam tu dah tinggalkan agama. Tapi ada juga orang yang berpegang teguh dengan agama tapi masih lagi mengiyakan dosa-dosa sebesar LGBT dan sebagainya tu. Dan berhasrat untuk berkahwin tu dahsyat tu. Sebab dia nak kahwin, sebab dia bila dia kat sana, dia nak macam nak bekerja, nak dapatkan apa tu, nak jadi penduduk tetap So dia kena ada ni lah satu perkahwinan lah macam tu. Wallahualam. Tapi saya nampak akhirnya dekat akhirat tu, tu betul sama dengan apa yang saya fikir Puan Syafini. Dekat akhirat tu akhirnya Allah kata orang-orang yang masuk neraka tu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Kan, tak? By the end. Dalam surah An-Nazi'at pun Allah sebut sama. Allah kata orang yang masuk syurga adalah orang yang tak tumpaskan hawa nafsu. Orang yang masuk neraka adalah orang yang ikut hawa nafsu. Kan? Allah kata orang yang masuk syurga wanhan nafsa 'anil hawa. Dia tahan hawa nafsu dia. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu dia adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah masuk neraka lah. Mudah-mudahan kita harapkan dia sebab bertaubat lah, insya-Allah. Dan harapnya kawan-kawan di sekeliling tak putus asa lah untuk menyedarkan dia. Tapi jangan sampai memaksa ataupun memulau ataupun melakukan akhlak-akhlak yang tak baik. Mungkin it's the matter of time. Mudah-mudahan adalah tu masa dia nak berubah tu, insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Cuma komen tentang akidah, macam akidah dia tu saya tak berani nak komen lah pasalnya. Wallahualam. Kita doakan yang baik-baik. Okay? So terima kasih semua tuan-tuan sekalian. Doakan saya tuan-tuan sekalian petang ni berhadapan dengan orang-orang yang tengah ada masalah tekanan di kepala. Juga tuan-tuan sekalian doakan juga mereka juga dia berjumpa dengan orang yang baik-baik dekat sekeliling mereka. Sebab hakikatnya tuan-tuan sekalian memang tak dapat nafi. Yalah spiritual value boleh bantu dia untuk dia dapat ketenangan dalaman. Tapi untuk dia keep konsisten berada dekat dalam keadaan sebegitu, dia perlukan sokongan orang sekeliling. Kan? Tadi ada kata toksik kan, persekitaran yang toksik kan tuan-tuan sekalian. Kalau toksik daripada rakan sekerja pun dah cukup stres, bayangkan toksik yang datang daripada orang yang atas. Boleh imagine tak macam mana rasa dia? Orang atas become toksik kepada orang-orang bawahan. Lagilah tertekan. Okay, so doakan kita semua tuan-tuan sekalian dijaga oleh Allah daripada perkara yang tidak diingini. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya banyak kita dapat. Hari inilah kita tiga ayat yang Ustaz bagi ni memang kita dapat semualah. Tapi hari ini sebenarnya kita kena ingat sebesar mana
dosa yang kita buat, macam kata kawan asal tadi pun, sebesar mana dosa yang buat selagi belum mati, selagi nyawa masih dihukum, insya-Allah doa tu Allah terima kalau kita bertaubat. Macam itulah kan. Jadi satu lagi yang kita kalau kita ikut syariat Allah, apa yang Allah perintah kita ikut sunnah Rasulullah pun kita dapat keampunan Allah juga kan. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 31 tu bukti cinta Allah kepada kita bila kita ikut sunnah Rasulullah. Dan alhamdulillah, jazakumullah khairan semua. Terima kasih Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa as'alul insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Ustaz, Terima kasih. terima kasih semua. Assalamualaikum. Tadi pun Ustaz sampaikan berkenaan dengan kalau kita mengamalkan sunnah, kita belajar Al-Quran, itulah nikmat yang terbesar sekali Allah berikan kepada kita bila kita berdampingan Al-Quran dan juga kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Semalam saya sampaikan dalam sesi surah Al-Jum'ah kan. Kasih Ustaz, insyaAllah benda tu boleh dipegang kami semula. Tapi satu hari ini kita nampak satu yang kata macam apa, berkenaan dengan walaupun dia musyrik. Tapi ada satu motivasi daripada orang yang telah mensyirikkan Allah. Tapi ada pengampunan yang membagikan. Sama ni kita pengampun je. Tak ada kampuan yang pegang mensyirikkan Allah. Tapi ada satu lapan tu sebagai motivasi pada kami sahabat-sahabat kita yang pernah syirik lah kan. Kembali kepada Allah SWT. Terima kasih Ustaz atas kesempatan pagi ni. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang pada bulan hadapan insyaAllah. Terima kasih semua. Dengan itu saya akan sesi kita yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Ustaz Nazri, petani ada ke Liza? Ustaz tak bagi jawapan apa lagi. Lagi saya confirm balik sekali lagi. Suka mengejut-mengejut. Tak apa kan, bila kita macam kita faham, kita standby lah kan. Kalau ada tak ada pun. Ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah kan, sebab kena faham situasi Ustaz insyaAllah. Harap-harap sahabat semua orang kata standby lah. Kalau ada, kita sediakan buku dan Quran insyaAllah petani. Kalau apa nanti Liza akan bagi tahu dalam insyaAllah. Terima kasih semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.